Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Emi Aslinda binti Mahmud, penolong pegawai pendidikan daerah Unit Hal Ehwal Murid PPD Kelang. Yang dihormati penceramah kita Puan Nur Haiza binti Cik Mat, Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang, SMK Ceras, Kuala Lumpur. Yang dikasihi Puan Parimala Palini Sami, yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kelang. Yang dikasihi Puan Zubaidah binti Mat, Timbalan yang dipertua MGKK Daerah Kelang. Yang disayangi Puan Rohana binti Abu Syahim, Penyelaras Program Vaksin Perkembangan Profesionalisme Guru Bimbingan dan Kaunseling Daerah Kelang. Yang diidolakan Encik Muhammad Zul Lamzar bin Abdul Ghafar, Nolong Penyelaras Program Vaksin Perkembangan Profesionalisme GBK Daerah Kelang. Yang tidak kenal erti penat lelah semua ahli jawatan kuasa Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kelang. Yang dialu-alukan semua guru bimbingan dan kaunseling sekolah rendah dan menengah daerah Kelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan dan salam Malaysia prihatin. Selamat datang ke majlis perkongsian ilmu bertajuk Peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam mendepani cabaran PDPR peringkat daerah Kelang bagi tahun 2021. Bunga gantang di jeti peramu, indah warnanya bagaikan bara. Selamat datang para tetamu, dengan izin dimulakan acara. Suka bagi saya sebagai moderator majlis ilmu kita pada pagi ini, ingin memulakan majlis dengan sedikit maklumat program dan harapan menggunung Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kelang kepada tetamu jemputan dan hadirin-hadirat sekalian. Program ceramah kita pada pagi ini merupakan perkongsian dari GBK Cemerlang tentang peranan GBK dalam mendepani cabaran PDPR. Oleh itu, perkongsian ini diharap dapat menambah pengetahuan dan kemahiran GBK dalam menghadapi cabaran PDPR. Selain itu, perkongsian ini juga diharap dapat memberi cetusan idea kepada GBK untuk meneruskan peranan dalam membimbing murid-murid dalam tempoh PDPR ini. Semoga GBK dapat memanfaatkan sesi perkongsian ilmu pada pagi ini dan terus bersemangat melaksanakan tugas dan peranan dengan pelbagai kaedah dan pendekatan bagi menarik minat murid menyertai segala aktiviti PDPR. Garam ada, kicap pun ada, sayang lada terlupa bagi. Pantun ada, ucapan ada, sayang tiada, berdoa lagi. Majlis ilmu kita pada pagi ini akan dimulakan dengan bacaan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi yang indah ini. Dengan ini dipersilakan Encik Idola, Encik Muhammad Zul Lamzar bin Abdul Ghafar untuk mengetuai bacaan doa. Dengan ini majlis mempersilakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas dengar? Boleh dengar. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنت العزيز الجليل. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu ya Allah atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakimu ya Azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justeru itu ya Allah, berkatilah pertemuan kami ini, berkatilah jua usaha-usaha kami ya Allah. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami ya Allah limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami ini ya Allah. Eratkanlah silaturahim di kalangan kami.
padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alimu ya ghaffar, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Majlis dengan ini berbesar hati ingin menjemput penceramah kita pada pagi ini untuk berkongsi dan berdiskusi berkaitan tajuk peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menepani cabaran PDPR di kalangan guru BNK kita di daerah Kelang. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Terima kasih pada Tuan Moderator ya. Sungguh bermadah sekali dengan ucapan dan pantunnya ya. Saya ini memang tak pandai lah untuk beliau tu menjawab pantun ya. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada yang dihormati Puan Amy Haslinda binti Mahmud selaku penolong PPD HEM PPD Kelang, semua pegawai-pegawai PPD yang ada, guru bimbingan dan kaunseling, sekolah menengah dan sekolah rendah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya tak biasa guna Microsoft Teams, jadi saya terpaksalah bergantung kepada AJK Technical untuk membantu saya dalam penyediaan slide ya. Tajuk dia berikan, saya akan bagi dalam masa 1 jam 30 minit ni. Ada 3 slide, kalau cikgu-cikgu nak slide tu pun boleh ya, saya ada bagi pada AJK. Pertama kita akan buat secara imbas kembali ya mengenai peranan dalam aspek keciciran murid, modul studi di mana saya merupakan jurulatih utama peringkat kebangsaan untuk program keciciran murid secara bersemuka. Jadi saya cubalah ya untuk membimbing cikgu bagaimanakah program dan modul studi ini kita gunakan dalam keadaan PDPR ni ya. Itu slide pertama lah sebagai overview sikit ya, supaya kita dapat satu rujukan ya bagaimana cara kita nak mengendalikan murid-murid dalam PDPR ni. Dan kedua, saya akan membimbing dari aspek intervensi-intervensi yang guru bimbingan kaunseling boleh lakukan di sekolah berkaitan dengan kepelbagaian masalah murid. Dan yang ketiga, saya akan beri sedikit kalau ada masalah ya, saya akan menunjukkan bagaimana cara guru bimbingan dan kaunseling boleh menjalankan intervensi untuk murid-murid yang mendapat skor PHQ 9 yang nombor 9 tu, yang safe harm tu ya. Bagaimana cara kita guru bimbingan kaunseling handle untuk kes-kes murid yang macam tu. Okey. Saya rasa slide saya boleh kot kita pasang yang sudi tu dulu. Sudi Kelang tu. Saya pernah bagi talk sekali hari tu guna Microsoft Teams pedalin perdana. Saya tekan line, saya left. Saya tekan line, saya left. Jadi saya macam dah agak fobia sikit lah guna Microsoft Teams ni. Jadi saya minta tolong JK je lah yang tolong saya sharekan. Ya, sambil-sambil tu saya akan buka juga bahagian chatting ya. Sekiranya dalam masa saya memberikan taklimat ni, cikgu-cikgu ada perkara-perkara yang cikgu-cikgu nak tanya, boleh ya? Okey. Okey, untuk makluman penceramah kita Puan, jadi mohon maaf sekejap, kami ada masalah teknikal sebentar, jadi sedang diuruskanlah Dan betul lah penceramah kita tadi menjemput mana-mana guru bimbingan kaunseling kita yang ingin mengutarakan apa-apa persoalan, bolehlah menaip dahululah. Boleh kita catat persoalan-persoalan yang akan dibincangkan dan didiskusikan bersama dengan guru kaunseling cemerlang kita pada hari ini. Jadi guru-guru yang mendengar dan bersama kita pada pagi ini, jom kita bagi soalan. Kita bagi soalan-soalan kepada penceramah kita. Dan mohon maaf kepada penceramah, jadi kami sedang menguruskan
masalah teknikal ni lah. Penggunaan Zoom ni memang Zoom lah mengezoomkan kita. Jadi kita bersabar sebentar. Terima kasih penceramah kita. Assalamualaikum Puan Waiza. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya tak nampak pun daripada slide saya. Siapa yang bertanya? Saya Puan Yusnita. Okey, ya Puan Yusnita, khabar? Alhamdulillah. Okey. Baik, saya nanti mohon jasa baiklah atas perkongsian lah. Saya pun dah cubalah untuk menghubungi beberapa orang murid yang keciciran ni kita call tak dapat, mesej tak berbalas, jadi call ibu bapa pun mati. Jadi sukar jugalah sebab kita nak pergi rumah tak boleh kan. Jadi ada alternatif lain. Yang itu yang paling sukar lah bagi saya. Sebab kita dah daripada bulan 6, 7 dan masuk bulan 8. Jadi dah 3 fasa ni masih kejar murid pun tak dapat melalui talian kan. Jadi itu masalah yang besar lah bagi saya. Okey, kalau ada nanti inisiatif lain, terima kasih. Sama. Okey, kita akan bincangkan tentang perkara tu. Ya, jadi penceramah kita akan take note lah berkaitan dengan persoalan pertama tadi. Jadi cikgu-cikgu lain sementara ada persoalan nak diutarakan di ruangan chat, kita boleh utarakan lah. Tuan-tuan dan puan hadirin yang berada pada program hari ini, bolehlah berkongsi soalan di ruangan chat. Jadi kita sekarang menunggu AJK Technical untuk menguruskan slide penceramah kita. Okey, ini adalah overview dulu ya mengenai bagaimana cara kita nak membantu murid-murid dalam menangani keciciran murid ni. Slide yang saya gunakan ini adalah slide daripada BPSH KPM, bagaimana overview yang dijalankan pada ketika itu, dan saya akan memberikan sambil-sambil memberikan taklimat ni, saya akan menyesuaikan dalam PDPR ni ya, supaya cikgu-cikgu nampak bahawa intervensi modul studi yang kita letak dekat dalam SCPKM tu sebenarnya dia masih lagi relevan untuk kita gunakan dalam PDPR ni. Okey, next slide. Okey, kita akan pergi kepada pengenalan objektif intervensi, intervensi makro, intervensi mikro, proses pelaksanaan dan juga rumusan. Okey, kita akan cerita tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ya, tentang 6 aspirasi murid ni, dia masih lagi berada di dalam PDPR ni. Okey, next. Okey, ini adalah tentang part perkembangan fokus kita punya perkayasaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, di mana walaupun dalam aspek PDPR kita fokus tentang kehadiran murid, tetapi 4 kehadiran murid tu ya, kita akan fokus kepada 4 ni, mana satu sesuai untuk murid-murid ni kita tarik semula untuk datang semula dalam talian. Okey, next. Okey, yang ni lebih kepada pelan pembangunan ya, tengok kat situ peratus enrolment menengah atas dan juga peratus enrolment murid 15 tahun ke atas dalam pendidikan vokasional dan peratus murid CC di sekolah menengah. Jadi kita nak supaya guru-guru bimbingan dan kaunseling fokus kepada murid-murid, kalau dalam KPM dia tidak membenarkan kita menyebut perkataan ponteng ya, ciciran macam tu, tapi itulah hakikatnya ya, maknanya murid-murid itu tak pernah masuk pun di dalam talian ya. Jadi kita akan taggingkan murid-murid itu sebagai murid-murid yang perlu kita cari punca dan kenapa, sebab kita nak menurunkan bilangan murid yang langsung tak pernah menghadiri kelas secara dalam talian. Okey, next. Okey. Ini adalah peranan guru bimbingan dan kaunseling ya. Ini kalau dari aspek bersemuka, tapi dalam PDPR ni kita akan lebih pada fokus tahap stres ya, tahap kebimbangan dan juga maklum balas daripada guru-guru akademik tentang murid-murid yang hadir dalam talian, sama ada semasa mereka buka mic tu ataupun semasa buka video tu, bagaimanakah keterampilan mereka. Ya, bagaimanakah tindak balas mereka, aktif ke, tak aktif ke, ataupun cikgu dah keluar daripada mic, dia masih lagi dalam tu. Maknanya dia memang tidur lah sebenarnya kan. Lepas tu cikgu lain pun mengadu perkara yang sama juga. So dari sinilah ya peranan kita kena tengok setiap rubrik yang diberikan sewaktu bersemuka adalah sama juga sewaktu dalam PDPR. Okey, next. Okey, jadi dekat sini antara intervensi yang kita akan lakukan adalah untuk menangani isu keciciran secara berimpak yang memerlukan usaha berterusan secara aktif dan proaktif. Maknanya
setiap hari tu kita kena ada satu intervensi yang kita buat tu dia konsisten, supaya murid-murid tahu bahawa kita ni konsisten dalam mencari mereka, dalam menjalankan intervensi untuk mereka sentiasa hadir dalam kelas, kerjasama menyeluruh dan komitmen bersama-sama semua pihak ya, sama ada bapa, PIBG, guru-guru akademik dan juga kepada KSIB untuk kemenjadian murid agar mereka boleh masuk ke dalam kelas. Okay, next. Okay. Ini adalah dari aspek objektif intervensi yang kita akan buat adalah, okay, next. Okay. Dekat sini dia fokus tentang systematic berfokus. Systematic berfokus. Maksudnya kita dah ada group target kita. Kalau kita ada 3 guru kaunseling, kita bahagi-bahagikanlah kelas mana dan kita fokus. Supaya tak adalah macam kita ambil kejap lompat kat sini kan. Jadi kita boleh follow murid tu daripada awal lagi. Dia punya background dia hinggalah dari aspek datang tak datang kelas tu ya. Dan membimbing murid menunjukkan perubahan positif dalam tingkah laku, pembangunan diri dan sasiah. Contohnya katakanlah dia tak pernah dia pernah masuk tapi sekali aja. Jadi lepas intervensi yang kita buat mungkin dia boleh masuk 2 kali. Maknanya dah ada satu perubahan yang positif lah ya, walaupun slow sikit tapi masih lagi boleh menunjukkan perubahan positif. Itulah objektif intervensi yang perlu kita lakukanlah pada murid-murid ni. Okay, next. Okay. Sebenarnya dekat situ kat bawah tu dia tulis mengurangkan peratus murid cicir. Maksudnya setiap bulan ataupun setiap minggu bila kita buat analisa tu kita nak katakanlah hari tu minggu lepas 15. Jadi kita nak kalau boleh minggu depan tu 14 macam tu. Jadi dia menunjukkan perubahan. Walaupun satu murid tetapi ada saja murid yang kita dah boleh bantu dari aspek meningkatkan kadar mereka semula ke dalam talian. Okay, next. Okey, ini adalah faktor murid berisiko cicir yang telah diberikan melalui penyelidikannya daripada BPSH. Faktor murid berisiko cicir kita ada dari segi rubrik murid, rubrik keluarga, komuniti dan juga sekolah. Tetapi dalam senarai semak masalah murid kita tentang yang minda sihat tu, dia komuniti tu dia tak ada kan, okey? Okey, murid tidak minat ke sekolah, kesihatan, keyakinan diri, keluarga pula pendapatan isi rumah rendah, kurang pelibatan ibu bapa dalam sarana, sekolah tidak suka guru ya, tak suka murid apa semua. Komuniti adalah persekitaran tidak sihat. Okey, next. Sekejap saya nak turunkan saya punya ni. Sekejap ya. Saya ni sebenarnya tak berapa nak nampak sebab yang ni memang daripada slide ke apa ya yang ada macam okey tak nampak dah. Okey. Okey, daripada keluarga, bapa, penjaga dan juga saudara mara. Okey, next. Okey, ini adalah contoh intervensi makro. Maknanya kan kat sini, kalau cikgu tengok kat sini, kita ada kemiskinan, keluarga dan murid. So, setiap rubrik ni sebenarnya menjadi kepada sumber rujukan kita untuk kita menjalankan intervensi. Maknanya sekiranya murid-murid ini kerana masalah kebajikan keluarga, kita pun akan berhubunglah dengan KW Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin, beasiswa, lembaga zakat, bantuan PIBG, agensi swasta ya dan awam, sumbangan komuniti, alumni, individu. Maknanya nombor-nombor telefon, nama-nama cikgu yang perlu kita hubungi memang dah kena hadir dah dalam simpanan guru bimbingan dan kaunseling. So dari segi aspek keluarga, pelibatan bapa dan komuniti, kerjasama pelbagai agensi ya, kita kena adalah nombor telefon JKM, LPPKM yang berdekatan lah dengan kita punya sekolah, kerjasama pelbagai agensi bukan kerajaan NGO ya, kemudian institusi keluarga, peranan komuniti setempat, bagaimana cara kita menggerakkan mereka ya. Dan ini adalah kita lah yang bagian murid ni, amalan guru penyayang, ni kalau sekolah yang ada PIMA ya, okay, kemudian PPSDM, program minda sihat juga antara perkara-perkara lah yang kita akan sentuh nanti, dan juga ziarah cakna ya, dan juga konsultasi bapa. Okey, next. Okey, kita akan pergi kepada intervensi mikro pula. Okey, intervensi makro ni lebih kepada peranan guru bimbingan dan kaunseling. Okey, kat sini saya nak tunjuk, sekiranya cikgu-cikgu ada ya modul studi ni yang kita upload daripada SCPKM. Okey, kita boleh gunakan tu ya dalam aktiviti bimbingan individu ataupun kelompok bagi murid-murid yang sederhana ataupun yang krik-krik selalu datang. Kadang-kadang datang dan tak datang sekolah ya. Yang ni pun antara perkara-perkara kita boleh guna. Okey, next.
Okey, kalau cikgu perasan ini adalah manual sudi 2.0 ya. Manual sudi 2.0 ni dia dah bagi guide kat cikgu dah ya, tentang teori yang cikgu boleh guna ya untuk murid-murid ni dan juga pihak pelaksana terlibat, kumpulan sasaran dan intervensi-intervensi pun dia tunjuk dah kat situ. Konsultasi bapa ya, pencegahan murid yang tak hadir. Ini kalau tak ada sekolah lah, tapi dalam PDPR kita kalaulah macam 3 hari senyap aja, tak tahu ke mana pergi atau 5 hari senyap aja ya, maknanya dekat situ kita dah boleh follow lah ya apakah intervensi yang kita boleh buat berdasarkan kepada modul sudi ini. Okey, next. Okey, ini adalah sekolah rendah ya. Kadang-kadang mereka tanya sekolah menengah saja ke? Okey, untuk sekolah rendah pun kita boleh guna. Dekat dalam modul sudi dan manual sudi tu dia dah ada dah dekat situ. Ini sebagai saya nak overview balik sebab kebanyakan guru-guru kaunseling kadang-kadang mereka tidak perasan adanya wujudnya ya modul sudi 2.0. Modul sudi 1.0 adalah modul saja macam mana cara kita menggerakkan sesi bimbingan itu. Tetapi manual sudi 2.0 ramai tak perasan. Dia dah memberitahu pada kita tentang garis panduan, dah cerita daripada satu-satu step-step macam mana cara kita nak buat dan juga setiap intervensi yang kita lakukan dan juga ada juga tentang teori yang boleh kita gunakan. Okey, next. Okey, ini adalah contoh ya untuk sekolah rendah di mana kita ada 3 jenis modul kat situ iaitu pengembangan dan pembangunan sasiah, peningkatan disiplin murid dan juga psikososial dan kesejahteraan mental. Dia ada 3 tagging dekat situ bagi sekolah rendah. So bagi aktiviti pengembangan dan pembangunan sasiah ni kita boleh buat pada murid-murid sentiasa membugar dia punya motivasi supaya dia sentiasa datang ke sekolah, supaya dia masuk dalam talian ya. Maknanya kita boleh guna pengembangan dan pembangunan sasiah. Bagi aspek psikososial dan kesejahteraan mental kita boleh guna untuk murid-murid yang kadang datang, kadang tak datang macam tu. Okey, next. Ini adalah antara modul-modul yang kita guna. Saya nak bagi contoh bina semangat positif, bina kerjasama, fokus dan motivasi diri, bina imaginasi dan nilai positif. Maknanya modul-modul yang cikgu guna ni masa katakanlah cikgu buat Google Meet ya, ataupun cikgu buat aktiviti ceramah dengan murid-murid secara online pun cikgu boleh gunakan benda ni. Maknanya macam ni bina semangat positif tentang Supervax. Okay, next. Ni saya rasa daripada Selangor ni. Tengok macam ni untuk sekolah rendah macam mana dia ajar mula-mula kita kena berdoa, kita kena buat latihan pernafasan, kita kena buat dari segi visual, audio, kinestetik, ya, spiritual. Maksudnya kat sini ini lebih kepada untuk menggalakkan murid-murid sentiasa bermotivasi. Dia bukan saja digunakan oleh guru-guru yang beragama Islam ya, sebab sekolah ni dia menang amalan terbaik tahun 2015 kalau tak silap saya, di mana dia menggunakan teknik ini dan guru kaunseling tu dia ajar kepada semua guru-guru kaunseling, semua guru-guru akademik. Jadi semasa first dalam talian je, maknanya katakanlah pukul 7.30 waktu bersemuka, maknanya kita bolehlah sesuaikan dia kalau cikgu-cikgu sekolah rendah nak buat. Dalam talian aja maknanya guru-guru akademik ataupun kalau cikgu sendiri nak start, kita dah boleh suruh lah setiap hari kita suruh dia orang doa. Katakanlah dia doa macam apa, saya berusaha saya berjaya ya, macam tu. Mulakan dengan doa untuk mendapat keberkatan. So dah biasa berdoa. Lepas tu pernafasan, tarik nafas 3 kali, okey? Macam tu. So kita follow lah benda tu. Lepas tu ketiga visual. Dia kata situ rapatkan kedua-dua tangan, so kita buat kan. Ini dia kena pandang lah, dia kena pandang ibu jari kaki, ibu jari tangan tu kan, tengok kat situ dia kata pandang je. Kenapa kita pandang? Sebab kita nak visualkan pemandangan kita, apakah impian kita nak. Katakanlah pada ketika itu dia rasa susah hati ke apa kan, maksudnya kat situ cikgu kena bimbing apa saja yang dia perasaan susah hati dia pada hari itu, dia bercakap. Okey, saya rasa sedih hari ini, saya nak menjadi seorang anak yang berjaya, contoh. So dia akan sebut je dekat pandang tangan dia tu. Lepas tu audio, dia kena buat macam ni kat telinga dia dan dia kena bercakap dengan diri dia sendiri. Maksudnya sekarang sini kita sedang menggerakkan audio dia dekat sini supaya dia pun mendengar bahawa dia mahukan dia makan stres hari tu, jadi dia nak hubungan dia baik dengan adik, contoh macam tu. Jadi bila kita sebut daripada mula doa tu, ya Allah Tuhanku, hari ini aku rasa susah hati ya, sebab hari ini aku gaduh dengan adik-adikku. Okey, mereka dengar. Okey. Tadi jadi kan apabila dia bercakap macam ini tu, guru muda.
在买水咖啡。 Okey. Kejap. Mohon hadirin hadirat yang bersama kita pagi ini, mohon silentkan mic ya. Mohon silentkan mic. Penceramah kita boleh sambung semula. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya ingat tadi dia bercakap dengan saya tu yang saya mencari tu ada soalan ke? Okey, terima kasih moderator. Okey, jadi bila disebut ayat tu menggunakan visual dia kena sama, audio kena sama, and then kinestetik. Dia kena gerak-gerakkan kaki dia ke kaki kanan, kaki kiri masa tu kan. Dia kena sebut, okey hari ni saya sedih, saya nak berdamai dengan adik saya, macam tu. Dia kena sebut perkataan tu. And then spiritual, dia kena letak kat sini dan kena sebut lah ya, macam tu. So kaedah ni kita boleh gunakan pada anak-anak kita dalam talian, ataupun kalaulah mereka boleh berwasap dengan kita kena guide dia macam mana satu-satu pada murid-murid ni ya. Ni antara amalan terbaik lah yang telah dimenangi oleh sekolah kat mana saya lupa, tapi maknanya dia membantulah murid-murid tu untuk visual, audio, kinestetik dan juga spiritual. Okay, next. Okay, next. Ni lebih pada bersemuka ya. Okay, ni next. Okay, ini contoh pula untuk kita gunakan kepada murid-murid sekolah rendah jika kita buat aktiviti bimbingan secara individu ataupun kelompok. Okay, katakanlah untuk dia tak datang sekolah, tak hadir PDPR mungkin sebab dia stres ke kan, jadi dia kadang-kadang datang, kadang tak datang kan. Okay, jadi apa yang cikgu boleh buat dengan dia, katakanlah cikgu buat Google Meet dengan dia, cikgu suruh dia pilih. Okay, Ali, awak nak gambar yang mana satu? Awak nak jadi orang yang mana satu? Tapi sebelum tu cikgu dah buat perstrukturan kan, perstrukturan, ya, aktiviti-aktiviti mengenal pasti punca semua kan. Ini maksud saya dalam proses tu cikgu boleh gunakan yang ni. So katakanlah dia kata dia nak jadi nak jadi Spiderman. So cikgu menggunakan karakter Spiderman tu untuk membantu dia meneroka masalah dia, tapi dalam masa yang sama juga cikgu sendiri kena pakai topeng. Jadi katakanlah cikgu ambil topeng, cikgu nak jadi apa? Jadi Superman lah katakan. Cikgu ambil topeng Superman tu dan cikgu pakai. So nanti dia tak nampak muka cikgu, dia nampak Superman. So murid tu pula nanti cikgu andaikan dia pakai Spiderman tu ya. Lepas tu kawan-kawan sama-sama dengan dia buat. Lepas tu kita bersama-sama lah meneroka, bercakap sesuatu perkara yang boleh meneroka dia punya masalah dia, tetapi dalam aspek adiwira ni ya. Okay, next. Okay, ini pula adalah modul peningkatan disiplin dan juga modul psikososial. Okay, next. Okay, kita tunjuk sikit-sikit dulu. Okay. Yang ni tak sesuai untuk PDPR. Okay, next. Okay, ni kad ekspresi wajah ya. Okay. So dekat sini pun kita boleh guna. Tapi yang ni ikon. Kalau kita buat dalam WhatsApp, okay, katakanlah kita buat dalam WhatsApp, kita bagi ikon dekat dia. Hari ni awak rasa apa? Pap. Macam tu. Kita bagilah 8. Awak yang mana satu? So nanti dia akan tunjuk lah. Ya, nanti dia akan tunjuk yang gambar nombor 3 ke nombor 4. So dari situ cikgu akan teroka. Maknanya kita main-main dulu dengan ikon-ikon ni. Dalam masa sama kita merangsang mereka bercakap ya. Kalau bukan dapat dalam bentuk Google Meet, kita akan buat dalam bentuk WhatsApp. Okay, Farid Bob ni tanya, siapa yang harus menyediakan senarai nama cicir untuk diberi intervensi oleh guru BDK, guru bimbingan dan kaunseling ya? Okay. Saya rasa soalan ni mungkin bergantung kepada sekolah sendiri ya. Okay, macam saya, nanti saya tunjuk apakah intervensi yang saya buat yang menyebabkan senarai nama tu saya boleh dapat. Okay, next. Okay, ini untuk sekolah menengah pula ya. Okay. Kerangka modul intervensi sekolah menengah pula dia lebih kepada dari satu lagi iaitu kerjaya, itu je bertambah daripada intervensi sekolah menengah sekolah rendah tadi. Okay, next. Okay, dia sama juga ya, macam sekolah rendah tadi, dia ada intervensi dan juga modul-modul dan juga teori yang boleh cikgu guna. Yang ni cikgu boleh download ya untuk cikgu nak jadikan cikgu punya sandaran bagaimana cara nak menjalankan intervensi dalam proses kaunseling ni. Okay, next. Okay, next. Okay, dekat sini kat sekolah menengah dia ada tentang skop persekitaran ya, skop tingkah laku, skop kemampuan, skop nilai dan kepercayaan dan juga skop misi dan visi. Dia lain sikit lah daripada skor rendah tadi. Okay, next. Okay, cikgu boleh buat borang aku janji juga kepada murid-murid tu ya, sama ada mereka boleh hadir dalam talian atau tidak. Okay,
Yang ini untuk PDPR saya ada buat juga ya untuk murid-murid saya. Bagaimana saya buat nanti saya akan tunjukkanlah dekat slide mengenai intervensi mikro tadi, iaitu intervensi yang digunakan oleh bimbingan dan kaunseling. Okay, next. Pelan Jom Berjaya Bersama-sama. Yang ini sekiranya murid-murid itu dia merasakan tak seronok masuk dalam kelas, tak seronok nak dia tak ada masalah peranti pun. Dia tak ada masalah peranti, dia tak ada masalah top up. Tapi masalah dia lebih kepada tak ada motivasi. So kita boleh guna kita boleh guna modul ni untuk kita mendekati murid itu kenapa kita perlu masuk ke dalam kelas. Kenapa kita mesti belajar ya? Matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang. Kadang-kadang murid-murid ni dia kadang-kadang motivasi dia ada masa dia down. Bila dia down tu, bila kita dapat bantu dia untuk suntikkan dia balik semula dengan kita punya intervensi, maknanya dia boleh ke depan. Ada setengah murid dia memang okey je, konsisten je. Ada setengah murid dia akan lemah bila tak ada siapa yang tegur dah. Dan dia akan naik balik bila orang tegur, dia macam tu. So modul ni dia bukannya sesuai untuk semua murid tetapi mengikut kes-kes murid tertentu macam tu. Okay, next. Okay. Ini kita boleh bagi pada dia jugalah kan. Tapi kita sekarang ni dah ada PHQ 9, kita dah ada GAD 7, so benda tu lebih membantu kita lah ya. Ini kalau cikgu nak buat dalam masa takkanlah dia nak buat GAD 7 dia sentiasa kan. Jadi kita nak, okay hari ni awak macam mana ya? Kenapa awak tak masuk kelas hari ni? Cikgu tengok dalam masa 3 hari ni nama awak ni dah selalu tak ada dalam kelas. Okay, cuba awak tengok dekat lampiran yang cikgu bagi ni. Emosi awak di mana ya? Macam tu. Lepas tu dekat tingkah laku ni yang mana satu yang awak tengah alami sekarang. Itu sebagai kita punya pembuka kata ya. So nanti biasanya murid-murid ni kalau dengan cikgu dia bila kita dah bertanya macam tu dia pun akan menjawablah ya soalan-soalan kita tu. Okay, next. Ini adalah kad pemikiran negatif, kad pemikiran positif. Tetapi kalau dalam WhatsApp kita just type je. So kita nak tahu bagaimanakah pemikiran negatif dia tu, kita bantu dia bagaimanakah dia fikiran dia tu kita kena confront dan transform untuk dia fikir positif tetapi masalah tetap sama. Tetapi bagaimana daripada negatif tu dia boleh transform pada positif melalui perkataan yang dia sendiri kena bina melalui bimbingan guru bimbingan dan kaunseling. Okay, next. Okay, contoh ni contohlah katakanlah dia tak bersuka dengan cikgu tu contoh sebab dalam talian tu cikgu tu duduklah terjerit-jerit suka marah-marah dia, jadi dia macam malulah juga kan ya. Jadi kita sebagai guru kelas kan kita nak kata cikgu tu memanglah perangai macam tu kan. Dah lah duduk dalam rumah sekarang ni jadi cikgu tu pun ya mungkinlah tengah-tengah jaga anak tongtang lama-lama serabut kan. Jadi dia pun lah marah kan. Nak marah pula pada siapa? Pada seorang murid dalam kelas tu. Tempat dia macam geram lah kan. Dah lah nak lag je kan. Jadi tak nampak terjeritlah terkeluar. Jadi murid ni sentak lah betul tak nak masuk kelas cikgu tu. Contoh macam tu So dekat situ kita lah yang kena membantu dia. Apa saja yang dia cakap pasal negatif tentang cikgu tu kita terima dulu. Lepas tu kita switchkan pemikiran dia. Bagaimanakah yang negatif itu sebenarnya adalah perkara-perkara yang positif. Kita boleh bantu dia untuk dia fikir tentang sisi positif tentang cikgu tersebut Okay, next. Okay, next. Okey, ini dalam waktu bersemuka ya, ini kalau kat sekolah lah. Tapi kalau dalam PDPR sekarang ni, sekiranya murid-murid itu dalam kelas yang sama, isu yang sama terhadap seorang cikgu ataupun satu subjek yang beramai-ramai nak drop, bagi kita ramailah kalau lebih daripada 2 orang kan. Contohlah 2 orang nak drop kelas matematik tambahan. Sebab apa? Dah tak boleh bawa. Sedangkan dia yang tak masuk kelas macam mana nak bawa kan. So dua-dua orang tu kita cubalah. Kita boleh buat dalam bentuk kaunseling kelompok. Bukan bimbingan kelompok sama ada dalam grup ataupun di dalam Google Meet. So kita boleh buat aktiviti ni. Okay, next. Okay. Ini sebenarnya adalah format sewaktu bersemuka, tapi kalau cikgu nak gunakan untuk PDPR ni pun sebenarnya boleh ya. Tapi kalau cikgu tak nak guna pun tak apa, tak ada masalah. Cuma okay, next. Saya suka tentang borang ni. Okay, borang ni pun sama. Kalau cikgu-cikgu memang ada kat sekolah boleh guna. Okay, next.
Okey, proses pelaksanaan dan pelaporan. Okey, pelaporan yang penting untuk murid-murid kita ni. Okey, next. Okay, ini lebih kepada kaunseling berfokus untuk murid-murid dalam untuk murid-murid dalam bersemuka ya. Kalau untuk dalam talian pun cikgu boleh guna ya benda ni. Okey, next. Okey, macam ni. Okey, saya suka borang ni sebenarnya. Kalau bersemuka ya, cikgu masih saya tak pasti kalau daerah cikgu macam mana. Kalau macam kami kan kalau ada pelaporan yang diminta kepada guru bimbingan dan kaunseling, kalau macam 2 tahun lepas kita mendapat senarai nama tu PPD bagi kan. Okey. Ataupun kita tengok murid cicir macam mana. Tapi saya rasa mulai tahun lepas macam dia bagi nama pun macam 1 atau 2 saja. Kalau macam dulu banyak sebab kita ada banyak rubrik jarak daripada sekolah, pendapatan ibu bapa, hubungan antara keluarga. So jadi katakanlah murid itu tak cicir pun maknanya murid itu selalu datang sekolah, tetapi bila di tagging tentang rubrik jarak daripada rumah dan jauh kan, kemudian pendapatan bapa rendah B40, so terus murid tu diletakkan di bawah murid berisiko cicir. Macam tu. So semakin lama semakin baik penambahbaikan yang dibuat oleh pihak KPM ya, ada padu dah buat. Jadi mereka hanya highlight nama murid yang tidak ada dalam sistem APDM sahaja. Katakanlah masa tingkatan 2, murid-murid tu dia ada 150 orang daripada sekolah kita. Tiba-tiba bila tingkatan 3, 120, maknanya macam ada lebih kurang 20 orang. Gimana ya macam tu. Jadi kat situlah nanti yang biasanya PPD akan tanya pada kita di manakah murid ini berada, sama ada dicicir macam manalah. Okey. Tapi dekat sini saya nak tunjuk sebab tu format lama ya yang kita ada tentang nama murid ya. Dekat sebelah kanan tu semua ada tarik-tarik. Katakanlah cikgu buat intervensi. Apa saja intervensi cikgu buat kan? Okey, katakanlah talian kasih. Okey, cikgu pun letak kat nombor 1 tu talian kasih. Modul sport butterfly tu. Nombor 2, apa boleh cikgu buat. So katakanlah ada 3 aktiviti yang cikgu buat dengan dia. Tak kisahlah aktiviti individu ke kelompok, ya tak kisah. Tapi ada tarik-tarik kat situ. Satu laporan ni sebenarnya dia sangat powerful kerana dia membantu dalam cikgu punya pelaporan dan pembentangan kepada pihak pentadbir sekolah. Ya, maknanya cikgu tak perlulah nak selak apa yang cikgu dah buat ya pada murid-murid yang murid lain tu ataupun nak pergi selak dalam fail ke tak tu. Maknanya kan dalam satu one sheet ni kita dah boleh tengok. Katakanlah ada 10 lah, kalau ada 15 lah kan dengan intervensi yang kita buat. So dekat sini pentadbir akan tahulah yang murid-murid yang berisiko tinggi yang tak masuk tu apa yang dah kita buat dalam satu sheet saja. Macam tu. Okay, next. Okay, yang ini yang kalau macam PPD saya tahun lepas sebelum PDPR memang mereka masih lagi lah menggunakan borang ni untuk kita melaporkan kepada PPD mengenai murid-murid sekolah. Okay, next. Okay, ni contoh dia lah ya. Okay, kumpulan fokus murid berisiko keciciran sekolah. So mungkin bagi di part kita murid yang tidak hadir dalam talian. Tipe pelaksanaan dia katakanlah daripada bulan Mei hingga berapa macam tu. Okey, jumlah murid berisiko terlibat berapa orang? Okey, jumlah yang telah diintervensi berapa orang? Katakanlah kita ada 40 orang. Tetapi yang kita sempat buat lebih kurang 20. So kita nyatakan kat situ 20 orang ke per berapa ke ya macam tu. Okey, next. Okey, ni kita guna komponen part fokus iaitu fokus sasiah ke, disiplin ke, kejayaan dan psikososial dan cikgu akan tulis kat sini lah ya. Jika murid sederhana ramai tetapi jatuh sederhana sebab skor akademik yang teruk tetapi kehadirannya baik, maka boleh guna komponen kejaya. Maksudnya kat sini kehadiran mereka macam minggu lepas okey datang, tiba-tiba minggu ni macam motivasi menurun. So cikgu boleh gunakan tentang impian, harapan mereka lah ya, maknanya dalam aspek kerjaya. So kita letak kat situ komponen kerjaya lah, bukannya fokus peningkatan disiplin tapi lebih kepada kerjaya untuk membina balik motivasi dia tentang impian kerjaya dia macam tu. So aktiviti yang kita guna kita akan letaklah kat sini aktiviti-aktiviti apa yang cikgu guna. Okay, next. Okay, so keberkesanan dia cikgu jangan risau kalau cikgu tak boleh nak kejar lagi 10 orang tu kan, tapi cikgu dah boleh kejar 15% yang lain. So kita buat kat situ lah peningkatan 15% kehadiran murid ke sekolah banding sebelum program. So kalau dalam PDPR cikgu akan katalah peratus kehadiran murid dalam talian semakin meningkat. Kalau cikgu rasa macam tak mampu juga untuk buat benda tu, cikgu
Portal sikit. Peratus kehadiran murid dalam kelas tingkatan 5 Al-Kindi yang mana memang di bawah saya telah meningkat. Boleh cikgu? Cikgu boleh buat macam tu. Maknanya katakanlah dalam bulan tu cikgu fokus pada murid kelas tu je, cikgu dah membantu mereka membuat intervensi ya. Maknanya dah meningkat, maknanya cikgu boleh letak. Sebab kita kat sini bercakap pasal keberkesanan, kita akan mencari apa sahaja ruang-ruang yang memang cikgu nampak cikgu boleh meningkatkan peratus kehadiran. Cikgu jangan fokus pada perkara-perkara yang cikgu tak mampu capai ya. Cikgu cari dulu apa benda yang cikgu boleh capai. Kat situ dah ada keberkesanan cikgu ya. Okey. Kalau cikgu nak buat dari aspek nombor pun tak apa kalau bukan peratus. Okey, next. Okey. Sila berikan pandangan berdasarkan soalan di bawah. Berikan cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi isu keciciran murid secara dalam talian contohnya kan. So antara cadangan kita boleh buat kat sini sama ada konsultasi bapa 2 kali seminggu ataupun kita kata kat sini saya akan kerap berhubung dengan murid sebanyak seminggu sekali. Pun boleh, itu antara cadangan lah. Okay. So sekiranya masih ada lagi borang itu yang perlu kita buat, so itulah bagaimana cara kita perlu melakukan. Okey, terima kasih. Okey, kita akan pergi kepada slide kedua. Slide kedua ni lebih pada intervensi mikro ya. Bukan ni, satu lagi. Tajuk dia apa? Cabaran PDPR. Okey. Ini lebih kepada aktiviti yang boleh kita buat di sekolah. Okey, so kita boleh buat dalam bentuk two-way communication lah ya. Maknanya jika ada perkara-perkara yang cikgu ada juga buat dan cikgu ada buat yang lebih baik dan lebih berimpak, cikgu boleh kongsikan jugalah ya bersama kawan rakan-rakan kita dalam peserta dalam program kita hari ini. Okey, ini adalah peranan guru bimbingan dan kaunseling menangani cabaran PDPR. Okey, ini sebenarnya slide ni saya gunakan waktu saya dipanggil oleh JPWP Kuala Lumpur lah kan, bagaimana peranan guru kaunseling menangani cabaran PDPR. Jadi tajuk ni sebenarnya saya dah bentangkan di dalam dalam guru-guru di Kuala Lumpur di daerah Sentul masa tu, sebab kita ada 2 SIC Plus masa tu. SIC Plus lebih cakap mengenai akademik dan saya akan bercakap lebih pada guru bimbingan dan kaunseling. Okey, next. Okey, next. Okey, motivasi ialah keinginan atau semangat yang kuat untuk mendorong dan berusaha melakukan sesuatu untuk kejayaan. Sekarang ni kita nak menggerakkan motivasi murid ya. Kita kena ambil tahu dulu bagaimanakah motivasi murid di dalam PDPR ni supaya senang kita nak buat. Okey, ini adalah contoh. Okey. Next slide. Bila kita nak tahu tentang apakah punca, bagaimanakah kita nak membantu ya murid-murid ni, kita kena start dululah dengan soal selidik daripada part kita sendiri. Ini adalah contoh tadi itu adalah contoh ya bagaimana bagaimana Google Form ini saya tebarkan ke dalam semua grup kelas, dan juga semua grup utama WhatsApp sekolah. Okey, kalau dalam di sekolah saya kami ada 49 buah kelas. 49 buah kelas ini kita akan kejap saya baca. Satu soalan yang mudah. PDPR yang ikut jadual apa murid tak sanggup nak hadir. Macam mana kita nak minta mereka? Kejap saya tak nampak. Kena panjang sangat ni SIMO kejap ya. Mereka untuk berjumpa di luar waktu jadual. Nombor phone parent juga bagi tak betul. Okey, tak apa cikgu ya. Nanti saya jawab benda ni. Cikgu boleh dengar dulu macam mana apa yang saya telah lakukan ya. Okey. Dekat sini bila kita bagi dekat grup cerasian rasmi ni grup besar sekolah saya lah ya. Satu, saya bahagikan kepada tiga guru-guru kaunseling. Maknanya saya ambil form 5. Saya masih berada dalam form 5 alumni tahun 2020 sebab mereka masih lagi perlu ada jejak-jejak semua tu kan. Okey. Dan juga form 5 tahun ni partner saya seorang akan ambil kelas form 4 dan form 3, partner saya seorang lagi akan ambil form 2 dan form 1. So purata satu guru kaunseling kena masuk 20 kumpulan WhatsApp kelas macam tu. So kami memang deal teruslah dengan murid-murid tersebut juga. Okey. Dan kemudian dekat sini apa yang saya buat adalah kita selamat kembali ke PDPR. Contoh ya untuk anak-anak yang memerlukan bantuan top up internet ya, memohon bantuan beras atau makanan, mohon khidmat kaunseling kerana tidak bersedia untuk PDPR, kita masukkan je dalam grup-grup ibu bapa, KSID semua kita masuk. So kita akan dapat satu respon maklum balas lah daripada daripada Google Form ini. Okey.
next. Okey. Ini pula adalah saya tebarkan pula bagaimanakah keberkesanan PDPR murid, sebab saya nak tahu kat sini apakah yang pihak sekolah boleh bantu untuk mengesan isu murid, kenapa mereka ataupun kawan-kawan mereka ke ya yang tak boleh untuk memberikan komitmen dalam pembelajaran secara talian. Okey, next. Okey, contohnya kita tengok kat sini, PDPR manakah yang lebih menarik untuk anda hadir, online ke offline ya? Okey, nyatakan nama guru yang dapat menarik minat anda untuk masuk ke kelas online belajar. Mengapa? Nyatakan punca utama jika anda tidak masuk kelas online atau offline pada hari tersebut ya. Masa PDPR saya tidak bangun tidur lagi ya. Saya tidak berminat dengan subjek tersebut. Saya tak berminat dengan pengajaran guru subjek tersebut. Saya berkongsi peranti iaitu telefon bimbit atau tab dengan orang lain. Saya tak faham untuk membuat tugasan offline yang diberikan. Kemudian nombor 4, nyatakan masalah yang anda sendiri hadapi sepanjang aktiviti PDPR jalankan. Nombor 5, nyatakan ciri-ciri pengajaran yang boleh menarik anda untuk masuk kelas online. Adakah guru yang mengajar anda sekarang mempunyai ciri-ciri tersebut ya? Okey. Bila kita tebar, kita akan dapat satu jawapan lah daripada sini yang akan menggerakkan kita untuk membuat intervensi berdasarkan kepada perkara-perkara berikut ya, iaitu tiada gadget ya, tiada internet, masalah sikap, masalah lain iaitu kesihatan, keluarga dan persekitaran. Okey. Sebelum kita buat intervensi ni, peratus murid yang hadir dalam talian sekolah saya hanyalah 40%. 40% saya cikgu, maknanya terlampau rendah. Yang paling bagus sekali kehadiran secara dalam talian tingkatan 5 Al-Farabi itu pun 70%. Dan tempat kedua, peratus murid-murid yang hadir secara dalam talian atau offline jatuh pada murid tingkatan 3 imtiaz 50% macam tu. Jadi sebelum intervensi. Sekarang kita bercakap pasal intervensi kan. Okey. Jadi lepas kita buat Google Form, kita tebar, ibu bapa tebar, murid tebar dengan guru-guru. So kita akan dapat satu pattern bagaimanakah corak murid-murid kita di sekolah. So dekat sini saya nampak iaitu ada 4 perkara lah, elemen yang perlu kita buat untuk meningkatkan kehadiran murid secara dalam talian, iaitu yang pertama dari segi aspek psikososial emosi sejahtera, itu memang di part guru kaunseling lah ya. Yang kedua, keperluan asas peranti. Ketiga, sokongan solidariti cerasian. Yang ni memang sebagai unit bimbingan dan kaunseling kita yang gerakkan lah. Nombor 4 adalah teli keciciran. Okey, next. Okey, kat sini saya nak tunjukkan pada cikgu bahawa apa saja aktiviti yang unit bimbingan dan kaunseling buat, make sure dia mesti konsisten. Jangan hari Isnin tebar infografik, Selasa infografik, Rabu infografik, sampai setiap hari infografik sampai kita dipanggil guru infografik ya, macam tu. So kita hendaklah memperbagaikan kaedah intervensi yang kita buat dekat sekolah. Kalau macam apa yang saya buat kat sekolah saya adalah kita ada 5 hari. So hari Isnin adalah infografik. Hari Selasa adalah program peer yang saya buat ni, program ekspresi emosi remaja. Kita bagi YouTube kat murid-murid tetapi secara rakaman, secara offline macam tu. Hari Rabu ialah program care, iaitu kita buat Google Meet dengan murid. Tak kisah cikgu, kadang-kadang kita bagi pada satu tingkatan 100 orang. Tetapi yang masuk 20 itu adalah klien kita cikgu. Sekurang-kurangnya mereka nak masuk sebab mereka memerlukan kita. So cikgu jangan rasa macam lah buang masa je buat kesasar 100, yang masuk 2 orang. Tak apa cikgu, bagi saya yang penting konsisten. Macam tu. Lepas tu hari keempat kami ada program Sasiah. Kemudian macam katakanlah hari Jumaat kami ada buat program, katakanlah macam program peer ni, katakanlah murid bagi topik tentang kekal cergas ketika mengulang kaji. Okey, kadang-kadang murid-murid sekolah kita ni dia nak dengar juga murid-murid lain bercakap ya mengenai satu topik tu, bukan nak dengar guru kaunseling dia bercakap ya. Jadi masa siri 1 2 3 saya yang memberikan panduan. Murid saya bertanya soalan dan saya memberikan panduan. Tapi untuk siri 4 5 6 saya membimbing bagaimana murid-murid ini boleh membina skrip mereka dan memberikan panduan kepada rakan-rakan mereka macam tu. Okey. Okey, kemudian kita akan tebarkan pada semua grup kelas ya. So macam itulah. Okey. Next. Okey, ni saya kata infografik tu. Okey, infografik pula ya. Bila cikgu tebarkan infografik, kami tak tebar direct macam tu.
kita nak feedback ya, sebab kita nak tengok apakah yang murid rasa selepas dia membaca infografik kita. Saya memang tak tebar setiap hari, saya memang tebar 1 minggu 2 kali je macam tu. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera daripada Unit Bimbingan dan Kaunseling. Katakanlah kita tulis itu sebaran infografik untuk minggu ini, bagaimana mahu rajin belajar, ada 9 panduan yang boleh diikuti. Semoga dapat dimanfaatkan oleh semua murid, dan kita bagi dia maklum balas supaya kita nak tengok selepas dia baca infografik yang kita bagi tu, apakah impak dan apakah perkara-perkara yang dia boleh ambil manfaat daripada infografik yang dia baca. Memang bila kita tebar tu katakanlah untuk 1000 murid membacanya, tapi mungkin yang akan membuat kita punya memberi maklum balas pada kita ni mungkin bukan 1000 orang, mungkin lebih kurang 20 orang, 30 orang, tapi mereka masih lagi klien lah. Kerana dari situ kita akan dapat respon sama ada murid ni boleh mengamalkan apa yang kita bimbing, ataupun mereka kadang-kadang ada mereka memberikan feedback bahawa cikgu saya ada masalah dekat nombor 2 ni. Macam tu, tapi bagaimana cara kita bagi Google Form tu untuk mereka menjawab, dekat situ kita akan dapat klien. Okay, next. Ni contohnya, contoh kat sini katakanlah motivasi belajar di rumah. So kita nak tahu kat sini cara mengatasi stres pilihan berdasarkan infografik yang diberikan. Maknanya kita nak tengok antara perkara-perkara yang 7 cara mengatasi stres ni yang mana satu yang dia boleh buat. Dan kemudian kita nak tahu juga cara atasi stres terbaik yang dia selalu gunakan. So dari situ kita bolehlah ya mendapatkan gambaran apakah dia murid-murid yang kita yang selalu kita guna, mereka guna untuk sebagai self care mereka, macam tu. Okay, next slide. Okay, ini pula adalah program setiap hari Rabu. Okay. Setiap hari Rabu kami bergila-gila macam tingkatan 1 kan, minggu depan tingkatan 2, minggu depan tingkatan 3. So yang penting sekarang murid tahu setiap hari Rabu kami sentiasa ada slot macam tu. Macam ni untuk tingkatan 3, 2 hingga 2.45 petang. Kalau cikgu cakap pasal murid yang masuk, okey, memanglah katakanlah tingkatan 3 kita ada lebih kurang 220 orang. Yang masuk 40 orang. Tak apa, kita jalan je macam tu. So bila kita dah ada 40 orang tu, contohnya maknanya kita tahu murid-murid ni dia memang nak masuk sebab dia nak mendengar slot yang kita buat. Kenapa? Tajuk ni kenapa? Jadi biasanya murid-murid yang masuk sebab dia nak tahu kan. So janganlah cikgu rasa macam bila sikit saja buat, cikgu tak nak buat. Ada sekolah yang saya tanya, saya kata kenapa tak buat Google Meet? Dia kata tak naklah buat Google Meet, pernah buat, dia kata 2 orang je masuk. Tapi saya kata 2 orang je masuk tu patutnya dah bersyukur lah. Saya kata at least ada juga klien ya. Saya bagi tahu pada kawan saya tu sebab dia Kuala Selangor. Sebab dia kata ramai murid-murid tak ada internet. Okey. Tapi saya rasa tidak ada masalah kan untuk kita di kawasan KL dengan Selangor kat sini. At least kalau ada 2 orang, bagi saya kalau ada 2 orang saja yang masuk pun saya rasa saya grab dia sebagai bimbingan kelompok, sebab at least dia masuk sebab dia memerlukan bimbingan daripada kita. Kalau dia tak nak, memang dia tak akan masuk langsung ya. Okey, next. Okey. Dan selepas kita buat aktiviti, kita akan memberikan mereka maklum balas lagi. Pengisian slot ini membantu untuk uruskan emosi anda. Dalam situasi sekarang, bagaimana anda menguruskan emosi? Sebagai rakan yang prihatin, bagaimana anda boleh membantu rakan yang menghadapi masalah? Berikan pandangan terbaik anda. So kadang-kadang bila kita bagi Google Form ni kan, kita dapat klien juga tu dari sini, ataupun kadang-kadang kita dapat klien daripada atas kawan-kawan kita macam tu. So ialah antara perkara yang terbaik lah yang kita boleh buat. Okay, next. Okay, macam saya sebut tadi, apabila saya memberikan link YouTube yang murid saya sendiri yang bercakap pada hari Isnin, kita akan masih lagi memberikan Google Form untuk murid-murid memberikan respon terhadap link YouTube yang diorang tengok. Saya memang jenis yang tak tebar dan diam ya. Even kalau infografik yang kita tebar pun, kita akan suruh juga murid-murid memberikan maklum balas ya. Walaupun tak ramai, sekurang-kurangnya murid yang memberikan maklum balas tu maknanya dia nak berkongsi dengan kita. So itu kira-kira klien kita juga. So dekat sini, apabila murid-murid memberikan maklum balas, macam contohnya murid ni kan, masa tu saya bagi tajuk tentang kata-kata positif terhadap diri. So dia bagi respon kat sini, usaha, selagi tak usaha, selagi tak akan dapat hasil. Bukan sekadar tak dapat, juga langsung tak nampak. Tetapkan pendirian dalam apa jua, termasuklah menjadi seorang yang suka mencuburi satu bidang. Biarkan mereka berkata, orang yang menghina lebih jijik dari orang yang mencuba. Buktikan pada mereka yang kata-kata mereka dusta belaka. Biar dihina sekarang, kelak disanjung. Keep it up.
saya akan buat dalam bentuk poster balik dan kita akan tebarkan balik semula kepada grup-grup kelas. Maknanya murid-murid tu nampak bahawa kata-kata motivasi datang daripada rakan sebaya mereka juga, ya. Maknanya bukan daripada cikgu saja. So daripada kawan-kawan sebaya mereka juga, maknanya mereka boleh nampak bahawa mereka juga boleh menjadi seperti kawan-kawan mereka sebab sama-sama senasib menjalani PDPR dalam keadaan yang serabut macam ni kan. Maknanya bukan daripada guru, kata-kata guru je. Sebab cikgu ni biasanya pandai cakap je macam itulah kadang-kadang kan. Jadi cikgu mungkin tak merasa apa yang mereka rasa, tapi bila kita bagi kata-kata yang dikongsi oleh rakan-rakan mereka sendiri, so mereka akan lagi rasa seronok lah, ya. Mereka akan rasa macam kawan-kawan aku pun boleh berpositif macam tu. So saya bagi ganjaran lah pada murid-murid yang dapat memberikan maklum balas yang terbaik lah, ya, untuk dikongsikan bersama dengan rakan-rakan lain, dan kita minta izin pada murid-murid itu bahawa kita akan gunakan kata-kata mereka untuk kita tebarkan semula ke dalam grup-grup kelas. Okay, next. Okay, dia contoh kat sini macam katakanlah kita hantar kat sini. Assalamualaikum dan selamat pagi dari unit bimbingan dan kaunseling. Mulakan hari anda dengan kata-kata positif setiap hari agar anda terus kekal bersemangat menghadapi PDPR. Kemudian kita akan sebutlah tahniah buat pemenang. Kemudian kita terus tunjukkan pemenang-pemenang yang boleh memberikan motivasi pada diri sendiri. Kita share dengan mereka, ya. Contoh kat sini, saya perlu berusaha belajar rajin-rajin supaya saya dapat result yang cemerlang. Apabila saya dapat result cemerlang, saya dapat memilih aliran yang saya suka, kemudian dapat memasuki universiti pilihan saya, dan insya-Allah saya akan dapat capai kejayaan pilihan saya. Contoh macam tu. So setiap hari, cikgu kena make sure kewujudan cikgu sebagai unit bimbingan kaunseling itu sentiasa ada, ya, di dalam grup-grup sekolah, di dalam grup-grup kelas, sentiasa je ada. Maknanya kita bukan sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, tak ada. Bukan. Maknanya ni lah outreach kita. Maknanya sentiasa cikgu kena tunjuk yang cikgu. Okay, next. Ada yang terbuka. Ada terbuka ni. Baik. Mohon JK Teknikal untuk silentkan kita punya hadirin yang turn on mic tu. Dan bagi hadirin, mohon semua hadirin silent mic. Terima kasih. Okey, ini contoh juga, ya. Okey, next. Ni kata-kata ni kita memaafkanlah dekat semua grup kelas. Okey, next. Ini adalah cara menangani kebosanan jangka panjang. Ini daripada murid sendiri, ya. Dia memberikan idea dia sendiri, ya. Macam murid ni, Fatin Amirah ni. Apabila saya mulai bosan terkurung di rumah, saya telah mendapat ilham untuk memulakan perniagaan saya sendiri, menjual cookies seperti gambar di atas. Di sini saya dapat melihat kebolehan saya sendiri yang saya tak pernah jangkakan. Walau bagaimanapun memulakan perniagaan bukanlah satu perkara yang mudah, tapi saya tetap akan teruskan minat saya sehingga saya bangga dengan diri saya sendiri. Okey, dan ke sebelah sini pula adalah jika saya bosan, saya akan keluar ke kaki lima untuk menikmati pemandangan dan angin petang. Selain itu, saya juga telah membeli barang-barang perhiasan secara online dan menghias bilik saya supaya lebih cantik dan menarik. Saya juga punya hobi baru, iaitu saya bermain board game bersama adik-beradik. Saya juga telah mencuba membuat cheesecake, kek pisang, kek coklat dan puding roti. Bila murid-murid ni dia isi Google Form yang kita tebarkan dalam YouTube dia tu, inilah hasilnya cikgu, yang maknanya kan saya dapat feedback daripada mereka. Dan saya akan menelefon mereka sebagai satu aktiviti bimbingan. Saya tanya, betulkah mereka buat, dan mereka bercerita dengan saya proses mereka membuat self-care mereka sendiri, dan daripada hasil temu buat itulah ya saya akan up dalam grup-grup poster dengan keizinan murid-murid ini juga untuk berkongsi dengan rakan-rakan sebaya mereka bahawa murid-murid ini mereka boleh self-care mereka masing-masing. Macam contohnya kat sini juga dia buat teknik Pomodoro ni ya. Dan kemudian yang Nek Johan ni pula menggunakan pen warna-warni. Mula-mula saya memang membagi ganjaran, tapi bila kita tak bagi ganjaran, mereka masih lagi mengisi Google Form dan memberikan maklum balas, menunjukkan bahawa murid-murid ini dia suka yang mereka boleh dengar tentang intervensi yang kita buat, mereka ingin berkongsi, dan ini juga merupakan klien kita. Yang penting setiap hari cikgu kena kerap menunjukkan kepada murid-murid ini bahawa cikgu wujud, bukannya untuk murid-murid tertentu bimbingan individu kelompok saja, tetapi untuk satu sekolah. Cikgu sentiasa memberikan mereka intervensi cikgu yang berlainan selain daripada kita sahaja asyik memberi pada mereka ya. Okey, next. Okey, anugerah kehadiran PDPR terbaik ya. Ini yang saya sebut tadi itulah ya, masa bulan 6 hari tu. Tingkatan 5 Farabi ya. 70 lebih, tapi tingkat naik Johan 50%. Maknanya peratus kehadiran sekolah saya hanyalah 40% sahaja dalam talian. Tetapi setelah intervensi yang kami buat ni,
dia terus zoom cikgu 70%. Masih lagi bukan 100% ya. Masih lagi kira macam kategori teruk, tetapi at least dia zoom 70% ke atas apabila kita sentiasa konsisten. Okay, next. Dari segi aspek motivasi psikososial saya dah terangkan. So ada lagi 3 elemen ya, 3 elemen yang membantu dalam meningkatkan kehadiran murid kat sekolah. Okay, saya wujudkan projek gerobok peranti. Okay, saya tak minta ke orang lain pun ya, saya hanya minta dekat dalam grup-grup cikgu-cikgu sekolah saya saja saya cakap. Okey, unit bimbingan kaunseling melancarkan gerobok peranti iaitu memberikan pinjaman tab bagi yang memohon, menanggung kos top up prepaid murid yang layak setiap bulan sehingga September 2021. Bila kita tebahkan Google Form, yang ingat yang pertama tadi saya dah tebahkan tentang soal selidik murid. Saya dapati murid-murid mengisilah ya yang mereka tak cukup top up. Sebab mereka ni selalu top up yang jenis RM5, RM10. RM5, RM10 tu sebenarnya cikgu kan daripada 7.30 sampai pukul 10 tu dah habis tau cikgu. Ada macam tu ya. Okey, jadi dekat situ top up. Kemudian ada yang beritahu mereka berkongsi peranti kat situ. So dekat situ saya memohon sumbangan lah. Saya memohon sumbangan daripada ibu bapa, daripada guru, daripada NGO ya. Dan hasil daripada gerobok peranti Cerasian ya telah pun kita wujudkan. Kita dapat sebulan kita dapat sekarang ni 1,500. Memang konsisten untuk murid-murid kita ya. Sebab kebanyakan mereka lebih kurang RM30 je mereka punya top up unlimited per month. So kat situ saja kita dah dapat upkan hampir 20% murid masuk dalam talian. Okey, itu yang menyebabkan dia bergerak ke 70 tadi ya. Lepas tu kita mohon juga pada ibu bapa, ini antara ibu bapa yang kita of course lah kan bila kita dah ada PDM, kita pun dah ada dalam SCPKM, kita nampak ya betapa gaji-gaji ibu bapa yang T20 ni ya. So kita bolehlah PM tanya ya macam tu. So antara ibu bapa dan juga guru yang menyumbang tab, kita dah dapat lebih kurang 25 tab yang kita bagi pinjam pada murid-murid. So settle cikgu, maknanya mereka terus boleh masuk dalam online kelas. Okay, next. Murid-murid tu kita akan panggil untuk datang ke sekolah dan kita akan beri sumbangan lah pada murid-murid itu, tetapi dengan satu perjanjian yang saya sebut tadi, yang saya ada buat borang perjanjian tu kan. Okay, kita masuk juga ni. Yang ni kita tak bagi pada murid cash ya, kita akan masuk dalam e-wallet. So dalam e-wallet tu kita akan buat dan bersama dengan kontrak perjanjian. Sekiranya anda dapat menyertai kelas online dan offline secara konsisten tanpa sebarang sebab yang munasabah jika tak datang tu kan, okey. Pihak unit bank counselling akan meneruskan memberikan anda top up dan juga memberi anda pinjam tab ini sehingga September 2021. Andai kata anda tidak dapat menghormati komitmen yang telah anda buat ini, maka top up anda akan diberhentikan dan juga peranti anda akan diambil alih oleh sekolah. So mereka sign lah perjanjian tu macam tu. So kita bergerak macam tu lah ya. Jadi mereka tahu bahawa kita memerhatikan mereka, mengambil feedback sama ada mereka datang atau tidak. So dari situ kita kontrol. Okay, next. Okay. Ini adalah projek yang saya minta kerjasama daripada semua guru dekat sekolah saya. Okey, saya namakan dia projek Solidarity Cerasian. Saya mohon gabungan kerjasama guru-guru subjek dalam grup kelas induk supaya murid terasa di Zoom oleh guru-guru dan supaya memudahkan kita untuk menjalankan intervensi untuk kita ketahui punca dan cara menangani. Okey, cikgu-cikgu ni kan walaupun kita ada grup WhatsApp kelas induk, kadang-kadang kan mereka buka diorang punya channel sendiri kan, Telegram sejarah, Telegram BM, Telegram BI, dan memang kita pun tak adalah dalam grup-grup Telegram macam tu kan, okey. Cuma masalahnya apabila mereka datang bersemuka, kita boleh tahu okey hari ni siapa tak datang. So semua cikgu akan tahu bahawa Ali tak datang sekolah dan guru kaunseling pun tahu Ali tak datang sekolah. Tapi dalam talian kita tak tahu siapakah yang tak datang, siapakah yang masuk kelas, siapakah yang tak masuk kelas ya, macam tu. Sebab kita berada dalam grup induk tapi grup tu hanya bercakap 1/50, 1/20 tak datang, 30/40 tak datang. Contohlah macam tu kan. So dia tidak memberikan apa-apa makna yang signifikan pun kepada kita untuk memproses data itu. Macam tu. Jadi walaupun mereka ada Google Form mereka sendiri kan, mereka kena buat PDPR apa benda tu kan, guru-guru akademik, tapi dia masih lagi menyebabkan murid-murid ni terasa macam tak pernah, mereka tak tahu pun siapa yang datang siapa yang tidak kan. Okey. Jadi ini antara perkara yang saya buat lah ya. Okey, next slide. Okay. Ini adalah contoh
dalam satu grup WhatsApp kelas. Okey, jadi contoh. Saya minta kerjasama daripada semua guru up di dalam grup induk nama-nama murid yang tak hadir. Jadi contohnya Cikgu BM, katakanlah masa pertama atau kedua tu kan. Okey, tidak hadir BM, Ali Ahmad Abu Siti Li, contoh. Kemudian masa ketiga, saya akan minta cikgu seterusnya pula akan up nama. Saya kata saya tak nak bilangan. Okey, so bilangan 7/20. Saya akan letaklah Ali Ahmad Abu Siti Li Muhammad Mutu, contoh. Kemudian cikgu akaun pula akan letak Ahmad dan Ali. Okey. Jadi dekat sini sebagai guru kaunseling kita akan zoom siapa? Kita akan zoom Ahmad dengan Ali. Apa yang berlaku pada diorang? Macam tu ya. So bila kita buat projek ni, mula-mula saya sendiri pun agak rasa risau juga. Saya akan memberikan kerja tambahan pada guru-guru subjek. Contohnya macam tu lah. Tapi kita kena menggunakan kita punya kepakaran kita dalam memberikan kita kan selalu buat konsultasi kan. Jadi kita memberikan bagaimana kita menarik rambut dalam tepung tu agar cikgu-cikgu tak rasa tu beban. So daripada situ saya dapat feedback yang positif. Maknanya macam cikgu akaun, macam katakanlah cikgu akaun dia akan cakap, kau ni rupanya Ali, contoh kan, Ali, kau ada je rupanya dekat kelas-kelas orang lain. Kelas cikgu kau tak masuk nampak tak? So dari situ kita nampak bahawa murid ni dia ada klik-klik dengan cikgu tertentu dan juga subjek tertentu. So bila kita buat macam ni pada minggu pertama, pada minggu pertama kita lancarkan projek Solidarity Cerashin yang saya namakan projek ni, okey. Terus kehadiran tu daripada 40 tu antara perkara ni lah yang meningkat menjadi 70 hingga 80. Masa tu semua cikgu-cikgu rasa macam seronok sebab selama ni diorang macam ingatkan budak ni tak wujud ke atau tak ada. Jadi dari situ kita akan nampak lah subjek mana yang murid selalu masuk, subjek mana yang selalu tak masuk, dan bila dia buat macam ni dia memberikan satu kita panggil trigger psikologi murid-murid. So murid-murid pula akan rasa macam alamak kita di zoom oleh guru-guru sekarang ni, so nak kena masuk. So katakanlah Ahmad dengan Ali tak masuk, so itulah bahagian saya pula lah. Kami pukul habisnya cikgu-cikgu mengajar, guru-guru kaunseling ni akan pukul 3 macam tu akan start. Kita bukanlah start buat setiap hari pun, tetapi bila ada nama-nama macam ni macam katakanlah lebih kurang 3 hari tak datang, kita bakal PM lah. Ahmad, cikgu rasa cikgu perlu berbincang dengan awak. Kenapa awak tak datang? Apa semua. Dari situ kita dapat tahulah. Katakanlah dia tak dapat, tak ada tab ke, dia tak ada internet ke. Dari situ kita bantulah. Tapi andai katalah dia memang ada gadget, ada peranti. So dia memang klik-klik untuk masuk dan kita menggunakan saluran konsultasi bapa. Kita panggil bapa untuk masuk sekali dalam kelas tu. So itu antara perkara yang murid tak suka lah bila ibu bapa masuk dalam grup WhatsApp kelas. Jadi dia akan memberikan kita satu komitmen lah, bagi tahu bahawa okey cikgu, saya akan masuk lah cikgu asalkan cikgu jangan masukkan mak ayah saya dalam grup WhatsApp, contoh macam tu. So memanglah murid-murid tak ramai, tetapi at least 5% kita akan buat aktiviti tu. Okey. Ya betul, Cikgu Chiu gunakan spreadsheet untuk detect keadaan-keadaan buat sehari, tapi itu untuk kita sahaja tengok. Sekarang ni kita nak murid-murid lain tengok bahawa mereka diperhatikan. Jadi macam diorang akan, alamak, cikgu dah tahulah aku tak masuk akaun tadi, aku masuk mat, alamak, macam tu. Nampak tak? Kalau kita letak dekat spreadsheet dan berlainan, murid tak tahu. Jadi sebab tu dia lagi, tak apa cikgu, cikgu dah tak tahu yang aku masuk. Itulah dia rasionalnya kenapa saya minta tolong cikgu-cikgu up di dalam grup kehadiran kelas, supaya grup tu yang adik ibu bapa juga, especially untuk murid form 1 tu yang mana adik ibu bapa lagi dalam grup tu, kadang-kadang ibu bapa dia orang pula yang macam menyaut, Ali kau tak masuk tadi kelas rupanya, nampak tak dia macam tu. So yang ini untuk murid sendiri tahu bahawa kenapa mereka tak masuk kelas. Jadi projek Solidarity Cerashin ni saya akan habis je satu hari tu, saya akan up lah tahniah pada murid-murid dapat datang hari ni. Bagi murid tak datang, kita akan bersama-sama untuk berkonsultasi walaupun anda pula sajalah saya bagi alasan macam tu kan. So kita dapat membantulah at least 10% daripada kelompok murid yang krik-krik ini untuk masuk ke dalam kelas macam tu. Okey. So di part cikgu-cikgu pula saya akan sentiasa memberikan diorang terima kasih cikgu-cikgu, terima kasih cikgu kerana membantu bersama-sama meningkatkan keadaan murid macam itulah Tapi so far benda ni yang membantu juga untuk peningkatan keadaan murid ke sekolah dalam talian. Okey, next. Okey. So kita dah pergi pada tadi gadget, tadi internet, okey, masalah sikap dan masalah lain. Okey, next. Okey, masalah sikap ni saya rasa lebih kepada sesi kaunseling kita lagi bagaimana cikgu nak handle Okey, next. Masalah lain seperti kesihatan, sakit kronik, kemurungan keluarga dari aspek kebajikan, persekitaran keadaan rumah yang tak kondusif. Okey, next.
Yang penting sekarang ni kalau murid-murid engineer macam ni, kita akan mohon kepada ibu bapa untuk pantau mereka dari segi offline. Maknanya at least projek tu mereka buat. Lepas kita buat soal selidik ni juga kan, jadual waktu sekolah kami pun agak berubah ya. Maknanya kalau dulu direct je online, manjang online kan. Jadi bila dah ada macam ni, so kita pun buat fleksibel sikit lah. Online, 30 minit offline. Online, offline macam tu. Banyaklah offline dia daripada online dia. Okay. Okay, ini adalah murid-murid yang memang bermasalah lah daripada segi kebajikan murid. So murid-murid ni kita tackle ibu bapa dia lah ya. Kita bagi bantuan dan kemudian kita minta tolong ibu bapa supaya tolong tengok anak supaya masuk. Top up pun kita dah bagi ya. Cuma mak bapak pastikan anak bangun tidur, masuk kelas ya, macam tu. So far kot memang daripada bapa ni okey sebab mereka tahu bahawa mereka macam berterima kasih lah pada pihak sekolah kerana membantu dari aspek gerobok rezeki mereka, dan juga sebagai win-win dia, mereka akan bantu sekolah lah dan menjaga anak. Okey, ini adalah salah satu projek, ni tahun lepas saya buat teli jejak kecikiran. Okey, tahun lepas bila kita terlampau lama sangat PDPR, yang membimbangkan adalah murid-murid yang gagal, yang memanjang teruk sejarah dan BM. Okey, so apa yang kami buat adalah kita buka grup WhatsApp khas untuk murid-murid ni saja. Itu murid-murid yang sejarah gagal, BM gagal ataupun persilangan antara dua. So kita buat grup ni, lepas tu kita bekerja bersama-sama dengan cikgu sejarah dan cikgu BM tu. Time cikgu-cikgu akademik dah membantu tau. Maknanya katakanlah budak-budak tu macam tak okey dan kita masuk kelas petang ke malam ke macam tu. Jadi kami pula membantu dari aspek dia tak masuk je kita panggil dia, kita tarik dia. Okey, kadang kita tanya dia, kalau kau tak boleh kelas petang kau nak kelas apa? Malam, tengah malam tak apa. Cikgu adjust dengan cikgu subjek kamu. So untuk program Telijak Keciciran ni kami buat untuk murid SPM tahun 2020 dengan BM dengan sejarah, dan hasilnya projek ini berjaya meningkatkan peratus lulus murid Bahasa Melayu dan Sejarah, dan panitia sejarah dan Bahasa Melayu itu memang ada menyebutlah nama unit BM Counselling akan membantu mereka dalam projek ini. Maksudnya mereka mengajar tetapi dari aspek mengejar murid, kebajikan murid, psikososial murid, mereka ni bukanlah ramai pun, macam katakanlah dalam grup Melayu grup Bahasa Melayu katakanlah kita ada 20 orang ni je yang kita jaga. Kalau dalam grup sejarah ni yang selalu gagal je memanjang tu, okey, kita jaga lebih kurang 30 orang macam tu. So kita bagi-bagilah antara 3 kaunselor. Kerja kita untuk membantu menangani intervensi terhadap mereka macam tu. Okay. Okay, next. Okay, daripada semua projek yang saya buat ni macam saya sebut tadi lah, dia tidak dia bukanlah sambil-sambil tu kita boleh buka kot slide ketiga. Kita ada masa lagi sikit. Dalam yang penting kan sekarang ni apa yang saya nak tunjuk dekat cikgu-cikgu adalah memanglah tak semua intervensi yang kita buat ni okey untuk semua. Tapi cikgu kena tahu, okey, sasaran ni macam ni, kita tackle macam ni, kita akan dapat naikkan 10% dekat part ni. Part yang memang tak ada top up ni, kita bantu dari segi top up, 10% sekolah akan naik kehadiran. Okey. Yang part satu lagi ni, katakanlah dia ada masalah psikososial. So kita fokus kat situ, so akan naik lagi 10% macam tu. So kita bergerak macam tu, 10%. Lepas tu projek solidariti saya tadi, dia dapat naikkan 20%. Itu yang zoom terus tu sampai 70% kehadiran. Okey, yang terkini ada 75 macam tu je. Masih lagi bukan 100%, tapi kita macam saya sebut tadi, kita nak membantu meningkatkan kehadiran murid sepanjang PDPR dengan peranan daripada guru bimbingan kaunseling macam tu. Okey, yang ini saya nak bagi saya ada masa lagi 5 minit je, tapi saya boleh lagi ke cikgu-cikgu kalau cikgu nak dengar. Yang ini saya nak bimbing sikit lah ya, sebab kebanyakan guru-guru kaunseling kan tanya saya macam mana apakah yang saya buat untuk murid yang stres dalam PDPR ni ya, macam mana cara kita nak tarik mereka. Okey. Okey, so next. Ya, okey. Saya rasa saya tak perlu tunjuk ni, saya nak terus pergi pada sesi ya. Okey, next ini adalah slide saya membentangkan di Institut Amidian Baki bersama-sama dengan pengetua-pengetua dan juga SSIC PLAF peringkat kebangsaan. Saya rasa saya seorang je guru kaunseling masa tu. Okey, next. Sebab saya nak tunjuk bagaimana sebenarnya guru kaunseling berperanan ya, supaya jangan cakap kita tak ada kerja je manjang kan semua orang kan. Okey. Okey, jadi kan kat sini matlamat dia dekat guru bimbingan kaunseling ni adalah kita nak murid-murid ni dia boleh sebut, saya cuba untuk tidak menceritakan diri sendiri. Kita nak ayat tu mereka boleh sebut ya. Okey. Okey, next.
Okey, saya rasa semua cikgu-cikgu buat kan talian psikososial kat sekolah masing-masing. Okey, next. Okey, ni contoh lah ya. Contoh sekiranya cikgu punya dapat murid-murid yang mencederakan diri sendiri di part yang ni. Okey, next. Kemurungan mereka tinggi ya. Okey, cikgu boleh buat sesi kaunseling ya, sama ada di dalam Google Meet, seorang-seorang. Make sure masa kita buat Google Meet tu, pertama, tidak ada unsur-unsur di dalam rumah itu yang boleh mendengar perbualan kita ya, sebab mereka sangat sensitif lah tentang tajuk ni. Okey, dan sekiranya mereka kata pukul 11 lah, ataupun katakanlah mereka kata, kadang-kadang untuk murid-murid yang macam tak boleh nak buat Google Meet dengan saya akan buat voice. Saya voice, lepas tu dia pula voice. Saya voice, kemudian dia pula voice. Tapi kita make sure sesi itu berjalan lancar lah ya. Okey, next. Okey, kalau dalam sesi 1 ya, okey, pertama bila cikgu dah dapat check PHQ diorang ya, okey, cikgu check cara mencederakan diri dan isu utama yang mendorong murid mencederakan. Cikgu kena tanya. Ini bukanlah satu tabu ya, kalau kita belajar dalam psychological first aid untuk case self harm, kita kena tanya, adakah awak cuba mencederakan diri sendiri? Ya, sebab dalam dia punya PHQ dia dah tulis dia mencederakan diri sendiri. Jadi kita kena tanya dia bagaimana cara dia mencederakan diri sendiri. Kita nak tahu ya. Dan kemudian kita mengenal pasti faktor pelindung. Maknanya masa sesi 1 tu cikgu dah dapat gambaran siapa orang-orang yang kita boleh kontak dan siapakah dia dan apakah dia cara mencederakan diri. Katakanlah dia kata dia guna hanger atau dia guna pisau, di mana dia letak, kenapa dia letak, macam tu ya. Okey. Kemudian dekat sini self love. Masa sesi 1 cikgu kena build dia punya self love, wajib build self love dia, iaitu mengenal pasti kelebihan diri dan impian dia. Katakanlah dia cakap tanya cikgu, saya rasa saya tak berguna. Kita pupuk, kalau untuk self harm kan, kita tak boleh confront, kita kena mendengar apa yang dia sebut, apa yang dia cakap ya, kita dengar. Lepas tu dalam masa sama kita pupuk dia untuk meneroka kelebihan diri dia. Dan kita memang tak boleh nak cakap awak ni nak bunuh diri ke, nanti benda ni tak bagus, nanti awak ni kurang iman apa semua, itu tak boleh, kita tak boleh cakap macam tu ya. Sebab murid yang ada self harm ni dia ada tendensi macam tu. Tetapi kalau cikgu dapat detect masa sesi 1 tu, cikgu tanya, adakah awak berniat untuk membunuh diri? Itu bukan satu tabu juga, kita boleh tanya soalan tu. Dalam psychological first aid kita boleh tanya, sebab kita nak tahu adakah dia jatuh dalam golongan murid yang membunuh mencederakan diri tanpa niat membunuh diri, ataupun memang mencederakan diri dengan niat membunuh diri. Itu adalah dua pendekatan yang berbeza tau ya cikgu Okey. So bila cikgu dah dapat bina self love dia, okey, next slide. Impian ni, maknanya impian tu cikgu kena bantu dia dari segi kerjaya dia ke, ataupun dari segi hubungan dia ke dengan orang lain kan. Dia mesti ada satu yang kita kena bantu dia supaya dia ada impian. Sebab itulah dia kena hidup setiap hari, sebab itulah dia kena ada perkara-perkara yang dia boleh buat untuk dia bergerak. Okay, next. Okey, sesi 2 pula ya. Bila dah sesi 1 cikgu dah buat, okey tak apa. Kemudian sesi 2. Okey, kalau dalam case self harm biasanya kita tak guna teori yang lerek yang kita konfront, yang kita kalau macam RBT pun kan kita tentang program interaction itu pun boleh ya. Tetapi kalau dalam teori reality ni dia dah memang tagging untuk perhubungan yang bermasalah. So masa dekat slide sebelum tu lagi yang sesi 2. Okey, dekat sini kita nak ajar self care. Yang first tadi self love tau, cikgu dah kena pacakkan satu harapan dekat dia. Yang sesi kedua cikgu dah kena letak self care. Self care kat sini adalah apa-apa sajalah yang dia boleh guna. Contohnya katakanlah dia nak guna journal diri kan. Okey, so dia akan tulis dekat journal diri dia. Sama ada dia buat kat WhatsApp ya, dia buat dekat Telegram. So dia masih ada journal dia. Okey, hari ni dia buat apa? Sesuatu yang positif untuk dia melihat diri dia sebagai seorang yang positif ya. Okey, yang ni bukan saja untuk kes untuk bunuh diri, tapi untuk kes-kes kemurungan yang tahap tinggi ya. Okey, next. Okey, teknik grounding saya rasa semua guru kaunseling pandai ya. So cikgu boleh minta dia bagi tahu dengan cikgu apakah dia teknik-teknik yang dia guna sebelum ni yang boleh menyebabkan dia okey.
Kata kalau semua teknik dia kata digunakan tak okey, dan kita bantu memurnikan teknik yang digunakan selama ini yang menyebabkan dia boleh survive juga, ya. Macam tu. Okey, next. Okey, next. Okey. Yang ini adalah kalau murid tu dia memang jenis suka menulis, cikgu boleh suruh dia buat jurnal diri ni. Kalau dia jenis yang lebih kepada audio, cikgu suruh dia pilih satu lagu yang boleh memberikan dia rasa tenang dan boleh distract. Yang tu cikgu kena bimbing dia. Okay. So nanti kalau yang boleh menulis tu dia akan tulis lah aktiviti yang menyeronokkan ke, aktiviti yang menyakitkan dia, ya. Macam ni dia akan tulis. Okay, next. Okay, sesi 3 kena ajar dia self respect, tapi dalam masa sama kita check dia ada kecederaan baru tak, ya. Self care mana yang lebih berkesan dengan gaya tindak yang positif, dan self respect menyedarkan klien bahawa dirinya itu berguna, disayangi. Okeylah dia bergaduh dengan mak dia, dia tak sayang mak dia rasa macam dia nak bunuh diri apa semua sebab mak dia kan, tapi siapa kan sayang dia? Adik dia, kawan dia, sudah disebut satu. Dan yang paling penting cikgu kena ajar dia macam mana dia self respect pada diri dia sendiri. Okey. Apa yang saya bimbing cikgu ni sebenarnya adalah perkara-perkara yang cikgu boleh buat dalam WhatsApp atau Telegram, sebab murid-murid yang kemurungan tinggi dan juga self-harm tinggi ni dia akan melekat dengan kita. Kalau kat sekolah tu kan, kalau satu minggu tu hari-hari kadang-kadang kan macam mesti ada task juga dengan kita kan. Okey. Tapi dalam waktu PDPR ni macam mana? Tak boleh kan? So kita sentiasa kena ingatkan dia balik. Kalau macam dia text kita, cikgu saya down, itulah satu perkara yang dia nak menunjukkan pada kita sama ada dia dah buat self care self harm yang baru ataupun dia akan buat. So kita kena pergi balik semula pada self care dia, pada self care dia dengan pada self love tadi, self love. Ani ingat tak bahawa Ani kan ingin mencapai, kita ingatkan dia balik, ruminasi yang positif balik tentang self love dia tadi supaya dia trigger balik. Oh, dia masih ada lagi harapan yang dia perlu ada, ya. Kemudian self care bagi balik. Okey, tugasan cikgu nak tengok jurnal yang awak dah buat. Kemudian kita tengok, oh semalam awak dah buat sesuatu yang menyeronokkan untuk keluarga, dah masak kek untuk keluarga. Kita bagi dia distract macam tu. Tetapi berdasarkan kepada 3 prinsip tadilah, self love, self care yang betul, ataupun katakanlah dia memang suka mendengar. So cikgu akan buat buat voice, cikgu macam sebut dengan dia, Aminah, awak adalah seorang anak yang baik, dan kita sebut perkataan-perkataan tu bukan perkataan-perkataan yang kita nak tau. So, daripada sesi-sesi kita dah korek tadi daripada mereka tentang 3 perkara tadi. So dari situ kita akan bantu mereka untuk mereka grow, sebab murid-murid yang self-harm, yang kemurungan tinggi ni, kita sentiasa kena tanam balik ruminasi tu kat mereka. Tapi dalam masa sama kadang-kadang bila dia call kita tu, kita tak ada ke, ataupun dia biasa kita tu kita macam tak berjawab kan. So yang 3 ni cikgu kena ingat. Okey, kalau nama Ali, apa benda self care dia, self love dia, tu benda cikgu kena tahulah. Kalau nama Mutu pula, cikgu kena ingat masa cikgu buat sesi counselling tu, apa self love dia, self care dia. Kalau macam saya memang tu dia dalam buku lah, saya kadang-kadang bukan ingat juga kan, dalam murid ramai pula bila dah time buat PHQ dengan, kalau sebelum kita buat PHQ dengan GAD ni, purata saya akan dapat murid self-harm ni, maknanya dalam setahun mungkin seorang macam tu kan. Tiba-tiba tahun lepas bila kita buat PHQ ni, dia zap naik 15. Masak cikgu. Jadi cikgu kena ada jugalah ilmu tentang benda ni supaya dia tak jadi burden balik kat cikgu. Macam ada setengah guru kaunseling, dia takut bila dengar je self-harm, dia terus nak telefon polis, nak telefon mak bapak lah. Itu bukan cikgu kena bertindak dulu step by step. Sesi 1 apa? Sesi 2 cikgu pegang dulu self love dia, ya. Supaya cikgu, kalau cikgu dapat kes macam ni, sebenarnya dia dah membantu tau. At least 5% murid saya dalam kes ni dia boleh masuk juga dalam talian lepas kita membugarkan emosi dia. Okey. Saya rasa itu saja. Adakah yang lagi slide selebihnya? Cuba tengok next slide. Okey, yang ni pun saya rasa cikgu pandai sebab saya nak ajar tentang 3 tu saja. Ini antara cara-cara murid mencederakan diri lah, ya. Menghantuk kepala di dinding hingga bengkak, membiarkan tangan digigit haiwan hingga berdarah. Kadang-kadang kita pun macam-macam kreatif betul diorang ni, menumbuk lantai dinding hingga tangan berdarah. Ada yang ambil hanger, rotan sampailah keluar isi ke. Tengok kita macam geli-geli juga kita dengar, tapi kita kena dengar jugalah, ya. Macam tu. Okay, next. Yang sekarang ni untuk self-harm, kita nak kekerapan dia mencederakan diri tu kita boleh bantu. Maknanya katakanlah kalau cikgu tengok dalam PHQ 9 tu kan, 14 tu skala 1, 2, 3 kan. Okey. Katakanlah murid tu skala 3.
kerak sampai setiap hari macam nak mencederakan diri. So bila kita lah buat intervensi kita sekurang-kurangnya dia turun 2, dia turun 1, itulah satu kejayaan lah bagi cikgu ya. Tapi kalau dia masih 3 lagi, cikgu kena check. Adakah self care dia tu masih lagi cikgu perlukan bantuan dan cikgu perlu merangsang perlu dia buat apa, ataupun cikgu tagging pada self love dia yang salah. Macam tu ya. Okey. Okey, itulah antara perkara-perkara yang saya rasa saya boleh bimbing cikgu untuk menangani murid-murid yang menyeka kemurungan tinggi. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Dan cikgu, kalau cikgu ada cadangan, apa-apa cadangan, cikgu boleh kemukakan ataupun cikgu berkongsi tentang perkara-perkara yang mungkin saya tak buat di sekolah saya, tapi cikgu boleh memberikan cadangan apa yang cikgu buat kat sekolah cikgu untuk saya pula mendapat win-win daripada cikgu-cikgu semua. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada penceramah kita Puan Nurhaiza binti Cik Mat, guru kaunseling cemerlang SMK Ceras Kuala Lumpur. Buah selasih buah kelubi di dalam dulang hidangan pagi. Terima kasih daun keladi, bila diundang datanglah lagi. Baik, kini tibalah masanya pihak majlis membuka ruang dan peluang kepada hadirin-hadiran untuk mengemukakan persoalan, pertanyaan berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini kepada penceramah jemputan kita. Jadi cikgu-cikgu, jika ada apa-apa persoalan, boleh kemukakan persoalan kepada penceramah kita. Sementara kita bagi masa lebih kurang 5 minit. 5 minit boleh kepada Puan Nurhaiza, boleh ke 5 minit untuk menjawab persoalan? Tadi ada, kan sebelum tadi kan ada seorang cikgu tu tanya dia dah buat macam-macam tapi nombor telefon parent pun salah kan, apa semua. Okey. Bila kita ada APDM tu, apa yang saya buat adalah saya lihat di manakah komuniti itu tinggal. Sekiranya macam katakanlah di sekolah saya dia tinggal kat Fraksi Sabah dan kita tak dapat nak contact murid itu, parent pun tak dapat contact, jadi kita gunakanlah murid-murid lain yang berada dalam komuniti yang sama. Untuk melihat adakah murid itu sejahtera, ataupun nombor telefon mak ayah dia, macam itulah. Jadi kita gunakan saluran komuniti ataupun kita gunakan saluran daripada kawan-kawan baik dia, macam tu. Tapi anda katalah 5% je cikgu tak dapat nak pergi kan, saya rasa itu dah perkara yang normal saya rasa ya, sebab kita dah buat semua benda. Maknanya kita dah telefon, parent pun tak ada angkat ya. Kemudian kadang-kadang apa yang saya buat, kadang-kadang saya merujuk kepada borang pendaftaran diorang masa diorang masuk sekolah dulu. Kadang kita akan dapat kat situ sebab diorang ni kadang-kadang masa diorang dah tahap 4-5 kadang diorang selalu letak mata-rata kan dia punya nombor telefon dia nak bagi tak nak bagi, dan kita kena pergi balik semula masih di tingkatan 1 tu, siapa yang daftarkan dia dulu macam tu. Tapi betul sekali kena buka buku besar gerabak tu kan nak tengok balik. Kadang-kadang kita dapat test daripada situ. Baik cikgu-cikgu, ada apa-apa persoalan berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu peranan cabaran menghadapi PDPR, terutamanya PDPR 3.0 inilah. Jadi cikgu-cikgu ada persoalan, kalau tak ada soalan saya nak bagi soalan. Terima kasih Puan Aiza. Ada sedikitlah perkongsian. Sebenarnya kalau kita cek dan cicir, nampak gayanya murid-murid makin lemau dan makin bertambah setiap bulan dari kes-kes keciciran. Maksudnya pihak UBK juga kita perlu membuat program pencegahan lah agar murid-murid tidak bertambah bilangan murid-murid yang masuk dalam data cicir. Terima kasih. Okey, apa yang saya boleh simpulkan kat sini adalah pertama, konsisten daripada guru bimbingan dan kaunseling. Bila kita konsisten buat aktiviti dan kita pelbagaikan aktiviti kita, jadi kita tak tahu, mungkin kita touch masa tu pada murid yang dah lemau tapi dia boleh nak balik ya. So dari aspek kita sendiri jangan lemau pula. Maknanya kita jangan macam malas dah nak buat semua budak dah lemau, aku aja tak. Maknanya kan sekarang kita program yang kita dah rancang tu, maknanya sekarang cikgu dah kena cari alternatif lain pula. Katakanlah macam cikgu ada buat Google, tak pernah buat Google Meet, cikgu start buat dengan Google Meet balik semula. Katakan cikgu tak pernah buat aktiviti macam telefon murid ke atau telefon parent, cikgu dah kena start buat macam tu. Ataupun cikgu tak pernah masuk dalam grup kelas, cikgu dah kena buat. Maknanya kat situ kita lagi senang nampak sebenarnya. Maknanya dalam masa PDPR ni semua orang terkesan. Maknanya guru-guru subjek pun akan terkesan dan dia pun akan melemparkan kat kita pun kena kau jugalah benda macam tu. So bila kita konsisten, so bila kita buat macam saya sebut solidarity cerasyan, kita akan nampak juga murid-murid yang dah klik-klik sikit. Jadi bila macam tu kita kaut lah diorang. Kita kena start balik semula kontak. Macam pasal 1 tadi, pasal 1 betulnya dah habis kan, tapi dia kena start balik semula pasal 1. Kena start balik bagi Google Form, tunjuk ada masalah ke, ada bantuan apa yang perlu kita buat. Lepas tu kena bagi tahu, ingatkan balik semula betul ingat bapa. Lepas tu kena bagi ganjaran. Maknanya dia kena start balik semula kita punya pattern tu. Macam tu.
Baik, cikgu ada persoalan di sini. Untuk kes self-harm semasa musim PKP ini, adakah Puan sediakan juga inform consent? Adakah soalan dekat ruangan chat ni lah. Adakah Puan sediakan juga inform consent untuk kes self-harm? Okey, dia macam ni. Kalau dia bukan self-harm sekalipun untuk murid-murid yang biasa pun kita memang akan selalu beritahukan diorang kan bahawa apa yang kita bincangkan ini adalah perkara-perkara yang akan membantu awak untuk grow bersama-sama dengan cikgu tetapi sekiranya ada perkara-perkara yang awak ceritakan ini akan menyebabkan awak semakin terancam, mengganggu keselamatan awak, jadi cikgu akan bantu awak lah bagaimana cara kita nak menanganinya dengan mencari faktor pelindung untuk awak. Jadi bila kita dah mulakan dengan macam tu, so kena akan gunakan kemahiran cikgu pula macam mana cara cikgu nak teroka masalah tu daripada mereka. Tapi mereka akan sentiasa cakap, cikgu jangan beritahu mak saya, cikgu jangan beritahu mak saya. Tapi cikgu sendiri kena, kalau cikgu dah biasa buat sesi kaunseling dengan self-harm ni, cikgu akan nampak tu pattern. Yang mana yang cikgu boleh bagi tahu, yang mana satu yang cikgu boleh bimbing mereka supaya mereka boleh dalam track yang betul. Ada setengah kes juga yang macam 3, 4, 5 kali sesi, katakanlah saya buat 4, 5 kali sesi dan saya nampak murid ini masih lagi di tahap 3, then cikgu saya akan beritahu, cikgu kena bincang dengan mak awak tak perlu takut, kita bersama-sama kita tangani bersama dengan mak awak. Cikgu akan ada pada di sebelah awak dalam telefon tu nanti. Then parent datang dan boleh bekerjasama dengan kita dalam hal tu dan dia dapat settle satu kes lah macam tu. Kalau nak cakap pasal inform consent, memang semua murid kita tekan cakap macam tu kan. So kita lah kena pandai-pandai sama ada kita nak cerita dengan bapak dia sampai dia lagi teruk ataupun cikgu sendiri kena pandai-pandai nak tengok adakah kes ini boleh lagi kita bermain-main dengan dia supaya dia boleh sejahtera tanpa perlu direct dengan orang-orang yang buat dia self-harm tu. Baik, itulah jawapan daripada penceramah kita, Puan Nurhaiza binti Cik Mat. Jadi saya buka satu soalan lagi. Jika mana-mana guru kaunseling kita. Saya Cikgu Nurhaiza pada SK Kota Kemuning. Alright, dipersilakan cikgu. Okey, dengar tak suara saya? Saya Cikgu Nurhaiza SK daripada SK Kota Kemuning. Jelas. Okey, saya ada seorang klien di mana klien saya ini dia menghadapi TB tulang. TB tulang dan pada 9 hari bulan hari itu dah buat operation. Bila kita main dengan bila dikatakan TB tulang, jadi rawatannya ialah murid perlu makan ubat selama 6 bulan tanpa putus setiap hari. Jadi masalahnya di sini sebab murid saya dah down, dia di hospital down, dia tak nak makan ubat langsung, tak nak makan ubat dan parent pun tak tahu nak buat apa. Jadi apa yang kita sebagai counselling untuk nak naikkan motivasi dia sebab dia kata ubat tu terlampau pahit, dah melekat dah kat kepalanya. Jadi dia tak nak makan, dia akan tolak ubat tu, tak nak makan. Maksudnya memang masalah pada ibunya untuk nak nasihat dia makan ubat tu. 1 hari 7 jenis ubat. Okey, saya mintalah macam pendapat daripada penceramah hari ini macam mana saya nak bantu murid ni lah. Terima kasih. Okey, sama. Ni budak sekolah rendah ya? Budak sekolah rendah ya, baru kan? tahun 6. Okey, buat tahun 6. Ya, SK Kota Kemuning. Okey, saya pernah ada juga yang kes parent refer TB tulang lah sebenarnya pertama murid ni dia sakit sebenarnya. Bila dia sakit dia selalu memberontak Dia tak nak makan ubat tu sebab ubat tu memang pahit. Jadi bila dia tak nak semua tak nak, dia akan baran pada mak bapak dia macam tu. Dia akan marah. Dengan siapa lagi dia nak marah? Mak bapak dia lah kan. Jadi sekarang ni di part cikgu sebagai guru bimbingan, jika cikgu memiliki hubungan yang baik dengan dia, cikgu kena pasakkan dekat dia balik semula. Self love tadi Okey, sekarang ni dia ada impian. Nanti nak masuk tak sekolah mendengar, nak masuk tak universiti, nak masuk mana kan untuk sekolah rendah cikgu mungkin rendahkan sikit lah. Cikgu kata okey, nak tak nanti bersama-sama lagi dengan ahli keluarga. Cikgu ceritakan perkara-perkara yang best. Kemudian bila dia dah ceritakan perkara-perkara yang best, cikgu dah dapat pasakkan dia. Biar dia sendiri sebut apa harapan dia. Dia nak jadi apa? Ataupun dia rasa dia nak pergi mana? Cikgu layan je dia. Lepas tu dari situ cikgu akan masuk self-care. Maknanya dia kena makan ubat supaya bila kita dapat makan ubat, kita dapat mencapai apa yang kamu nak ni. Macam tu. Maknanya kan kat sekarang ni
murid kemurungan ni dia memang self love dia tu cikgu kena pasak dulu. Apa dia yang menyebabkan dia kena hidup tu. Bila cikgu dapat pegang dia punya self love tu, barulah cikgu boleh pasakkan benda-benda apa cikgu cakap nanti, dia akan teringat je, oh saya kena makan ubat sebab saya nak jadi lawyer ke macam tu. So nanti dia boleh lah. Tapi dia akan mengambil proses. Maknanya kalau cikgu dapat bagi dia makan ubat at least 1 kali 1 hari, dah baik untuk cikgu dah. Tapi cikgu kena pasakkan benda tu. Ya cikgu semoga berjaya cikgu. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sebab murid tahun lepas, murid TB tulang tu dia dah jam 4, saya ingat lagi. Macam itulah dia punya dia punya barang, dia punya apa semua tu lah. Tapi lepas kita pasakkan dia self love dia murid tu dah jam 6, 5A. Boleh, pada ada 1 tahun tak pergi sekolah. Macam tu. Maknanya dia boleh. Tapi cikgu kena rendahkan lah tahap sekolah rendah tu, macam mana cara cikgu nak handle kan. Okay, saya rasa itu saja. Bagaimana nak menjalankan intervensi pada murid yang tidak faham BM atau BI? Okey. Yang kalau murid-murid Cina sekolah saya yang mana peralihan tu, saya memang bekerjasama dengan cikgu Li Kit Wei, nama cikgu penyelaras bahasa Cina saya, macam tu. Saya cakap dengan dia apa saya nak cakap, lepas tu dia fahamkan apa yang saya nak buat, lepas tu dia bantu saya, macam tu. Untuk budak Cina lah. Okay, sekejap ya. Moderator dah terkeluar tadi tu. Dia tak boleh nak join. Okay, tak apa Kak Nurhaiza, kita tengok lagi ada tak soalan-soalan tambahan. Okay, Irwan dah boleh masuk ke? Boleh, alhamdulillah. Tiba-tiba tak ada elektrik pula tadi. Itulah sungguh ilmu yang kita sampai hari ini. Yang kita terima hari ini. Terima kasih kepada yang memberi persoalan tadi. Ada mana-mana cikgu yang ingin memberikan persoalan lagi kepada penceramah kita? Kalau tak ada, saya ada soalan lah kepada penceramah kita. Boleh, saya teruskanlah dengan soalan saya dahulu. Baik, kepada puan penceramah kita, untuk kita membimbing dan membantu murid atau pelajar kita ni memang memakan masa yang panjang, sebab saya ada pengalaman sedikit lah. Nak handle kurang daripada 10 orang pun memakan masa yang sangat panjang. Kalau kita di sekolah mungkin kita boleh jumpa dalam 3, 4, 5 sesi, insyaAllah boleh bantu mereka lah. Tetapi jika menggunakan secara online, secara WhatsApp dan Google Meet ni, sangat panjang lah prosesnya. Jadi sebab itulah kalau bagi sekolah-sekolah yang besar, tambahan pula dengan jumlah murid atau pelajar yang kurang respon atau kurang memberi komitmen pada PDPR, jadi guru kaunseling ni stres. Guru kaunseling ni stres. Macam mana nak bantu, sedangkan seorang pelajar pun kita kena makan masa yang panjang, kena berpantun dengan dia, kena bersajak dengan dia, nak ambil perhatian dia untuk melayan atau menjawab. Kadang-kadang nak bagi salam, kita bagi salam pun mereka tak nak reply. Jadi memang satu cabaran lah sepanjang kita PDPR 3.0 ni lah. Jadi soalan saya kepada puan penceramah kita, saya berminat dengan pengalaman puan handle klien yang mempunyai masalah mencederakan diri dan atau bunuh diri. Kalau kes-kes yang puan pernah handle yang melibatkan kes yang serius, iaitu bunuh diri lah, macam mana puan handle? Step by step lah, sebab saya suka dengan perkongsian puan sebentar tadi. Step by step Okay. Step by step. Sebab kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak cakap dengan budak ni, sebab kita kadang-kadang dia tak layan call, dia cuma layan WhatsApp sahaja. Jadi ayat kita ni macam mana kita nak pastikan idea atau fikiran negatif mereka nak buat sesuatu mencederakan diri atau bunuh diri ni, boleh kita bantu kurangkan atau kalau boleh hilangkanlah keinginan yang mencederakan diri atau bunuh diri ni. Sila puan. Okey, pertama, bila saya dapat, katakanlah saya dapat dekat dalam PHQ 9 tu dia buat satu krisis kan. Masa dapat krisis tu saya akan tengok di manakah tahap dia, 3, 2, 1. Saya akan kaut semua yang 3 dulu.
Yang nombor 2 nanti dulu. 3 count dulu. Maknanya katakanlah 3 tu saja malu kata ada 15 orang contohlah kan untuk satu sekolah kan. Okey. Saya akan bagi-bagilah tapi yang di bawah saya kalau yang dapat 3 je saya akan message okey dengan ayat saya. Okey, katakanlah nama dia Su, okey. Assalamualaikum Su ya. Cikgu telah buat analisa pada awak punya PHP 9 dan cikgu dapati ada awak tulis kat situ saya cenderung untuk mencederakan diri ketika saya stres. Saya buat macam tu. Boleh tak awak kongsikan dengan cikgu apa yang telah awak lakukan supaya kita sama-sama boleh berbincang tentang isu ini. Okey, katakanlah dia lama dia tak tengok. Okey, kita jangan paksa lagi. Maknanya mungkin dia belum bersedia. Tapi dia once dia Assalamualaikum cikgu, dia pap je terus kita pap macam tu. Dia kata, okey so apa yang kita akan ceritakan nanti ni, okey cikgu akan bimbing awak. Okey, boleh tak awak kongsikan cikgu apakah yang menyebabkan awak stres? So nanti dia akan start cakap lah, dia akan start mesej. Lepas tu katakanlah saya dah penat kadang-kadang saya mesej, saya buat voice lah. Cikgu dah penat lah menulis, boleh tak cikgu voice je? Saya akan buat voice lah. Okey Su, tadi Su kata Su tension dengan mak. Okey, apa yang mak buat? Budak-budak ni kan, especially kalau pukul 10 malam lagi baik kita tanya dia orang macam tu. So waktu ni dah tak ada PDPR dan dia orang pun sebenarnya tak boleh tidur. Murid-murid yang saya faham ni dia tak boleh tidur. Jadi kalau pukul 10 lebih tu waktu dia orang boleh bercerita dengan baik dengan kita. Lepas tu nanti dia akan cerita lah yang dia kata-kata, saya rasa hidup saya ni cikgu tak bagus ke apa. Dia letak je perkataan yang tak bagus yang rekomendasi tu, kita tarik balik pasal self love tadi. Boleh tak aku tahu impian awak nak jadi apa ya bila awak besar nanti? Boleh tak cikgu tahu cita-cita awak? Kita boleh start dengan situ dulu. Kalau dia kata entahlah cikgu, belajar pun bodoh, tu biasa ayat dia orang kan. Oh ya ke, siapa yang cakap bodoh? Tu biasalah ayat kita kan. So dekat situ katakanlah dia boleh sebut tentang kejayaan dia, bagus. Katakanlah tak dapat sebut dan kita pun pergi dekat psikososial pula. Okey, dalam banyak-banyak ahli keluarga siapa yang paling awak sayang? Macam tu pula. Kita boleh corner kat situ pula. Katakan dia kata dia sayang kat nenek dia ke kan, macam tu kita pergi, oh nenek nanti bolehlah berbakti dengan awak. Maknanya kan masa dekat sesi 1 tu biasanya kita cari juga self love dia. Self love dengan faktor pelindung, dua perkara ni penting. Kenapa faktor pelindung? Sebab kita nak tengok, okey, kalau awak ada masalah kan. Tapi cara nak tanya tu, kalau awak ada masalah, dengan siapa biasanya awak akan berhubung? Nanti dia mesti tersebut tau. Dengan Siti cikgu, budak kelas saya. Pak, kita terus ambil nama Siti macam tu. Tapi jangan tanya dengan dia, jangan cakap dengan dia macam tu. Atau katalah dia kata, oh saya baik dengan makcik saya. Oh makcik duduk mana? Macam tu kan. Oh makcik duduk mana? Dan benda tu kan, jangan cakap dengan dia tau. Kita salin. Itu faktor pelindung yang kita kena tangkap dulu. Maknanya kalau dalam proses sesi 2 bila kita buat tentang self care nanti tak jalan, self 3 yang self appreciation tadi pun kita akan pasak pasal self love tu. Yang itu yang nombor yang akan kita telefon untuk bantu kita tolong dia. Saya sebut macam tu. Kadang-kadang saya telefon katakanlah dia kata makcik dia tapi dia tak tahu kita sedang mencatat ni makcik dia kan. Katakanlah masa sesi 1, sesi 2 kita akan telefon makcik dia tolong tengokkan budak ni tapi ni rahsia antara kita berdua. Macam tu untuk tengokkan budak ni. So kita berdiri dengan makcik dia tanpa pengetahuan dia. Macam seorang lagi tu pula katakanlah ahli PRS yang tolong tengokkan dia, yang tolong kejutkan dia bila bangun ke ataupun waktu tidur malam ke dan dia akan jadi orang tengah kita. Macam tu lah. Masa sesi pertama cikgu kena tahu self love dengan faktor pelindung cikgu dah kena ada dah. Saya harap saya boleh menjawab ya. Yang tu cikgu ya. Tapi yang penting kadang-kadang dia mesej kita kata cikgu, saya baru je cikgu ambil pisau kelar tangan saya. Cikgu jangan panik pula, cikgu tanya. Okey, dalam mana? Sedalam mana? Berdarah tak? Macam tu. Kenapa? Rasa dah tak nak tamat nak bunuh diri ke? Dengar ayat dia kata, oh taklah cikgu, saya geram. Okey lagi dia macam tu. Macam tu. Sebab kebanyakan murid-murid ni dia kemudian kalau kita boleh pujuk dia untuk tangkap gambar, lagi baiklah kan nak tengok dalam mana. Tapi kan kalau cikgu-cikgu dah ada bonding dengan dia orang, biasanya dia orang akan bantu, dia akan bercerita sebab dia memang memerlukan kita yang mendengar pada ketika itu. Lepas tu sebab dia orang ramai, cikgu kena buat macam jarak-jarak sikit lah. Kadang-kadang kan macam saya pun kadang-kadang saya buat macam ikon hai je macam katakanlah bunga sebiji, bunga sekuntun. Hai, apa khabar hari ni? Padahal kita banyak kerja itu kan. Macam tu je. Dah, apa tu tinggal. Macam tu. Cikgu harap awak okey macam tu. Dia nak kita okey cikgu saya baik. Okeylah dia kata baik je 1 minggu dah tertinggal dia. Kita cari orang lain pula untuk kita jaga. Macam tu. Sekejap ada seorang cikgu ni tanya kalau tapi saya dah buat macam-macam, dah jumpa parent tapi still macam tu juga macam mana Okey cikgu, bagi saya lah kan, saya sendiri katakanlah saya tak ada pengalaman macam tu tapi bagi saya sekiranya cikgu dah buat semua benda cikgu dah buat. Parent tak nak bekerjasama tapi bagi saya cikgu dah buat di part cikgu yang terbaik.
So katakanlah apa-apa jadi dengan murid tu, kita dah boleh bagi tahu laporan tarikh sekian-sekian kita dah hubungi parent. Tarikh sekian-sekian kita dah kontak murid tu. Tetapi tidak ada kerjasama. Itu je part kita. Kalau katakanlah murid tu terbunuh diri ke, dicolek ke kan, kata dalam tak datang kan orang kata kita carilah corik apa semua kan. Saya buat macam tu je. Yang penting kan bila cikgu buat isi PKM tu kan, katakanlah kita tulis kat situ 5 hari bulan 6 menjalankan jejak di manakah murid ini menghilangkan, okey, dah telefon, dah buat apa. Yang itu yang kita buat dalam kita punya rate laporan. So bila murid tu dia terkena apa-apa, so cikgu dah ada laporan untuk dirujuk. Saya bagi contoh macam murid sekolah saya pernahlah sekali hari tu dia nak terjun bangunan ya. Kalau cikgu search dalam Google sekolah paling berhantu siapa entah yang buat dalam tu SMK Cerah. Masa tu sekolah saya lah. Murid tu dia nak terjun bangunan tapi saya langsung tidak dipanggil untuk siasatan sebab saya guna SOP saya yang 357 tu. Maknanya kan saya apa saja yang saya pernah buat dengan dia saya buat dalam laporan. Maknanya apa konsultasi, perjumpaan apa semua kita dah buat di part kita dah buat semua benda. So tidak ada pihak PPD ke KPM ke yang boleh salahkan kita balik. So lepas saya bagi je laporan tu, saya direct email pada saya punya PPD atau KPM. Saya langsung tak dipanggil untuk membuat siasatan. Padahal murid tu dah memang nak terjun dah memang viral satu Malaysia. Biasalah kalau viral kan KPM suka datang kan. Tapi KPM tak datang sebab saya dah bagi maklumat yang lengkap dalam tu. Di part kita apa kita dah buat. Tapi cikgu kena simpan lah laporan. Janganlah nanti kalau orang tanya, cikgu dah buat apa? Oh tak tahu, saya tak buat apa. Susah lah. Kalau cikgu cakap cikgu dah jumpa parent, cikgu tulis tarikh bila. Cikgu dah contact parent, cikgu tulis tarikh bila, masa bila dan respon cikgu adalah ibu bapa mengatakan ya dia akan tengok anak dia. Tapi itu saja, dia tak nak menghubungi saya semula. Maknanya dekat laporan kita tu sebenarnya nyawa kita untuk kita punya keselamatan dalam bekerja ni. Okey. Baik, puan penceramah kita, dalam ruangan chat kita banyak pula soalan yang baru keluar tapi saya dapat info daripada MGK kita terpaksa cut lah. Kita terpaksa cut untuk persoalan-persoalan seterusnya. Jadi sebab kita kekurangan masa dan kita terpaksa cut dahululah. Jadi apa-apa persoalan yang diajukan dalam ruangan chat ini mungkin MGK kita akan bantulah selepas inilah. Mungkin akan share dalam grup MGK daerah Kelang. Jadi guru-guru daerah Kelang akan cuba bantulah. Kita pun ada jugalah guru-guru daripada daerah Kelang yang boleh bantu menjawab soalan ini. Dan kita pun tak nak memakan masa lebih, masa penceramah kita. Jadi akhiri jemputan kepada penceramah kita, saya ingin menjual pantun lah. Kalau penceramah nak beli tak apalah. Kalau tak nak beli tak apa juga. Burung jelantik, burung jaladan hinggap terkukur di pohon ceri. Ilmu yang dituntut tiada sempadan, nilainya mahal tidak terperi. Terima kasih sekali lagi kepada penceramah kita kerana sabar dan sudi menjawab segala persoalan yang telah diutarakan kepada kita pada pagi ini. Sesungguhnya ilmu yang dikongsikan sebentar tadi amat tinggi nilainya kepada kami semua hari ini. Terima kasih Puan Nurhaiza binti Cik Mat, guru kaunseling cemerlang SMK Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Puan. Ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, saya boleh lihat ke? Boleh Puan. Okey, terima kasih semua. Saya harap apa yang saya bimbing tadi boleh difahami ya. Dan slide-slide saya pun saya ada tinggalkan tadi pada Rustia, boleh tengok slide-slide tu dan jika ada apa-apa pertanyaan lagi bolehlah dapatkan nombor telefon saya daripada Rustia. Tapi saya yakin dekat dalam grup pun ada juga ya JU-JU yang boleh membantu anda semua. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan.